perkongsian kita pada malam ini dan para hadirin sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini dalam program Alumni Talk yang dianjurkan oleh Persatuan Sains Matematik Universiti Sains Malaysia. Saya, Sakinah Fatin binti Januri, merupakan pengacara program kita pada malam ini. Bagi memulakan program kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan panel jemputan kita, iaitu Dr. Nur Azizal Aswad Abdul Rahman dan Encik Syed Ahmad Aidil Adha bin Said Mak Zaid yang akan berkongsi sedikit tentang topik kita pada malam ini yang bertajuk A Look at the Past, Learn for a Brighter Future. Untuk makluman semua, Dr. Nur Azizal Aswad Abdul Rahman merupakan alumni Universiti Sains Malaysia dalam bidang ijazah sarjana muda sains dengan kepujian matematik dan telah menambah pengajian beliau di Universiti Malaysia Perlis dalam PhD Pure Mathematics. Beliau mempunyai pengalaman dalam penyelidikan selama 8 tahun, termasuk 4 tahun semasa menjalankan PhD. Beliau kini sedang bertugas di Universiti Sains Malaysia sebagai pensyarah di Pusat Pengajian Sains Matematik. Manakala Encik Syed Ahmad Aidil Adha bin Said Mak Zaid pula merupakan alumni dari Pusat Pengajian Sains Matematik Universiti Sains Malaysia dalam bidang ijazah sarjana muda sains dengan kepujian matematik dan kini beliau merupakan pelajar siswazasa Dr. Falsafah dalam kursus Computer Aided Geometric Design di Universiti Sains Malaysia. Beliau merupakan ahli Majlis Perwakilan Pelajar MPC Sidang Akademik 2018 dan 2019 dan 2019-2020. Beliau juga telah ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda Pertahanan Awam dan merupakan Ketua Pelaton Kors Siswa sewaktu menjadi pelajar di Universiti Sains Malaysia. Ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan sebagai seorang mahasiswa. Beliau kini sedang bertugas di Universiti Sains Malaysia. Kedua-dua ahli panel kita pada malam ini mempunyai latar belakang yang sangat hebat dan menarik untuk dikongsikan bersama. Program A Look at the Past, Learn for a Brighter Future ini diinspirasikan adalah bagi memenuhi keperluan dan kepentingan kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Pusat Pengajian Sains Matematik agar dapat melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berkeyakinan tinggi dalam aspek akademik dan sosial diri. Oleh itu, sesi perkongsian pengalaman dari dua orang alumni Pusat Pengajian Sains Matematik yang dijemput akan diadakan pada malam ini. Sekarang, tibalah masa untuk perkongsian pengalaman dari panel kita tentang topik yang bertajuk tentang topik kerjaya dalam bidang sains matematik yang mereka ceburi. Kita sering kali mendengar bahawa kursus matematik ini merupakan salah satu kursus yang agak mencabar dari segi keeksakan dan kekurangan praktikalnya. Dalam hal ini, kursus ini juga memerlukan kekuatan mental yang tinggi. Persoalan saya kepada Dr. Nur Azizal, mengapa Doktor memilih bidang matematik sebagai laluan kerjaya? Dan bolehkah Doktor kongsikan kepada kami semua sebab sedikit tentang cabaran yang pernah Doktor hadapi semasa menjalankan pengajian dalam bidang matematik ini? Dipersilakan Dr. Nur Azizal untuk memberikan pendapat.
and undergraduate. Selalunya dia akan bawa buku. Dia bawa buku math. Saya mula fikir, kenapa orang study math ni sedangkan math ni banyak orang biasa ni di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah lihat math ni sebagai suatu benda yang sangat susah. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang meletakkan sepenuh jiwa, sepenuh perhatian kepada matematik. Jadi saya mula menyelongkar manusia-manusia hebat dalam matematik. Contoh macam Fermat, kita ada Euler dan sebagainya, kita ada setua Euclid dan sebagainya. Kita melihat macam mana perkara apa yang mendorong mereka untuk melihat matematik ni. Sebagai contoh saya kongsikan di sini, Isaac Newton. Kita ramai tak kenal dia. Apa background, motivasi dia dalam maths. Yang kita ingat adalah peristiwa buah apple jatuh dekat ladang dia. Tapi salah satu motivasi dia adalah perjalanan mencari Tuhan. Okay? Bagaimana Isaac Newton ni mengaitkan pencarian maksud ketak terhinggaan ataupun infinity ni dengan perjalanan mencari Tuhan. Dan perjalanan mencari Tuhan ni adalah suatu fokus yang diberikan oleh gereja-gereja waktu tu untuk membangunkan masyarakat. Dan kenapa hari ni kita dalam masyarakat yang beragama di Malaysia ni, tak kira lah agama Islam ataupun agama-agama lain, kenapa kita tidak melihat matematik ni sebagai satu platform untuk perjalanan kita mencari Tuhan? Ini sebab sikit lah motivasi saya di peringkat awal. Saya melihat matematik ni sebagai salah satu alat penghubung antara Tuhan dan manusia. Sebagai contoh, kita ada model-model matematik yang sebelum ni tak dapat ditafsirkan pun. Tapi sekarang ni dengan model-model ni kita dapat menafsirkan, yang mana secara tak langsung kita menerjemahkan perkataan-perkataan Tuhan yang ada daripada kata ayat tu, daripada bukti-bukti Tuhan tu sendiri. Itu salah satu motivasi saya lah untuk kekal, bermula dan kekal dalam matematik. Cukup kat yang tu dulu. Perkongsian yang sangat menarik dan yang sangat luar biasa dari Dr. Azmizan yang saya rasakan dapat membuka mata orang ramai di luar sana tentang bidang matematik ini. Seterusnya, kebanyakan pelajar pada masa kini seringkali study last minute. Perkara ini ada kalanya memberi manfaat kepada sesetengah pelajar sahaja. Pada pendapat Encik Syekh Ahmad Aidil Adha, bagaimanakah para pelajar boleh mengelakkan diri dari menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang mengamalkan study last minute? Dipersilakan Encik Syekh Ahmad Aidil Adha. Terima kasih kepada pengacara majlis. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Study last minute Okay, sebenarnya nak study last minute pun sebenarnya kita ada teknik. Bukannya kita boleh hentam promo macam tu kita nak study last minute. Sebab bagi saya, there's no such thing as study last minute. Bagi saya, yang paling penting adalah bila kita hadir setiap kelas dalam kita punya kursus, dalam apa-apa subjek sekalipun, fokus dalam kelas amatlah penting. Study last minute adalah di mana kita, bila kita study last minute ni, kita tak pula semua. Kita just fokus pada mana-mana topik yang kita rasa kita lemah. Kalau kita pulun satu malam semua topik, dia takkan jadi. Percayalah, dia takkan berhasil. So, apa yang saya sarankan, study last minute ni okey sebenarnya. Tapi mesti kena dengan cara dia. So, beberapa tips yang saya nak kongsi lah masa saya degree adalah fokus. Kalau contohnya lecturer ada bagi spot soalan ke apa, fokus pada tu lah. Tapi kalau anda kata lecturer tak bagi apa-apa, kosong macam tu, the first thing saya akan tengok tutorial, saya akan review balik tutorial saya, check balik apa jawapan apa semua, tengok balik, and then try jawab past paper. Past paper tu pun saya akan pilih tajuk yang di mana saya agak lemah lah. So pilih, buat lah past paper tu, and then try compare dengan jawapan kawan-kawan masing-masing. Sebab kita tahu pasti tak ada answer. So apa kita boleh buat adalah kita compare lah dengan kawan-kawan kita. So at least dia rasa macam kalau ada lecturer boleh tolong, tak tolong lecturer lah. Saya macam tu lah apa yang saya buat lah. Tapi
sebolehnya study last minute ni elakkan. Dia sebenarnya kalau betul-betul lah nak berjaya apa semua, kalau ni pengalaman saya sendiri lah, saya bukanlah jenis study yang study last minute. Tapi sebenarnya saya at least saya akan buat tutorial saya. Tutorial tu bagi saya wajib untuk buat. Maknanya setiap kelas tutorial saya akan pastikan siap. Kalau tak siap pun at least try buat. Maknanya soalan yang tak boleh buat tu, itulah guna kita pergi kelas tutorial untuk bicarakan mana soalan kita tak boleh buat lah. So yang penting, apa yang saya nak bagi nasihat pada adik-adik saya, adik lah sangat kan, pada sahabat-sahabat saya yang lagi-lagi junior-junior yang baru masuk ni, at least please try to complete your tutorial. Tutorial tu sangat penting. Walaupun kemungkinan satu tutorial tak keluar pada final exam, tapi tutorial tu merupakan soalan yang konsep untuk korang memahami lagi, untuk menjawab soalan dalam past year lah. So itu je lah kot. Tak ada apa sangat. Perkara yang dikongsikan oleh Encik Syed Ahmad Aidil Adha sebentar tadi amatlah berguna dan saya berharap ianya dapat digunakan oleh para pelajar. Soalan seterusnya yang mungkin ramai orang tertanya-tanya, mengapa Encik Syed Ahmad Aidil Adha tidak mempertimbangkan untuk mengambil master terlebih dahulu sebelum menyambung pengajian di peringkat PhD? Kerana sekiranya Encik mengambil master, mungkin ia dapat menambahkan pengalaman Encik sebagai postgraduate. Terima kasih Encik Ahmad Aidil Adha. Terima kasih pengacara majlis. Soalan ni boleh kata soalan yang jugalah yang bersama lagi saya. So, the reason adalah kenapa saya nak buat PhD seperti sebab ialah peluang. Bukan semua, bukan semua orang boleh ditawarkan untuk buat PhD secara fast lah. So bagi saya this is a chance for me. Sebab saya tak adalah target nak ambil cepat. Walaupun kalau di USM kan you guys boleh habiskan PhD sekurang-kurangnya 2 tahun. Sebab minimum tahap tempoh pencalonan 2 tahun, maksimum 5 tahun. So saya nampak mungkinlah tak berharapkan nak habis dalam 2 tahun sebab target dah habiskan masa 3 tahun. And then saya sedar bila saya masuk saja PhD, bila saya compare saja pelajar PhD yang darinya master, saya punya level dengan dia punya level tu lain. Ibarat macam kalau kita main game, ibarat macam main game kan. Saya masuk PhD ni level 5, yang diorang pada master masuk PhD ni level 30. Memang sangat-sangat lain. Lagi dari segi cara berfikir, cara diorang berdikari. Sebab diorang bila kita masuk PhD by research ni dia memang sangat-sangat independent. Dan dia sangatlah open book. Dia macam kita mencari apa yang kita nak buat. Kita akan buat research question kita akan ada research question kita dan kita try untuk capailah objektif research kita. So at least bila ada masa, ada masa sebenarnya it gives you pengalaman lah, experience untuk buat research. So setakat ni experience research yang saya ada adalah dengan jadi research assistant. Satu lagi masa degree saya buat minor project. Itu saja. Itu memang, tapi nak bandingkan minor project dengan master, of course lah. Dia punya research master ni dia lagi ni lah. Dia punya analisis lagi mendalam. Of course lah, dia punya thesis lagi tebal apa semua. Tapi for me, kenapa saya ambil ni? Because I take it as a challenge for me. Tak tahu, mungkin ni rezeki saya, Allah nak bagi sambung PhD terus, and then mana tahu, but I try to, kita try, kita tak tahu kalau boleh habis cepat, tapi for me habis cepat atau lambat it's not the main thing lah. The main thing is berjaya habiskan, tak kisahlah berapa tahun pun, at least dapat habiskan tu pun bagi saya cukup ni lah. But I realise that memang banyak dia punya level saya dengan level yang seperti student PhD saya pada masa ni memang sangat-sangat berbeza. So it is expected for the PhD fast track student to catch up with them. So nak tak nak, you guys kena buktikan siapa-siapa yang insyaAllah mana tahu kita ada sahabat-sahabat junior kita yang dapat buat fast track PhD ni. So you guys have to meet the expectation lah. Korang kena usaha lebih lagi kan, sebab sebab mana-mana research yang kena guna programming, at least masa tu ada setahun lebih lah belajar programming. Korang
kita baru setia nak belajar. So you have kena belajar cepat lah. So apa-apa pun the main reason kenapa saya nak masuk PhD ni because I take it as a challenge lah, dan saya rasa saya mampu lah untuk bawa. Itu je lah. Terima kasih. Okey, kalau Encik Aidil cakap macam tu, sekarang saya nak tanya pendapat Encik Aidil. Adakah menyambung pengajian ke degree ataupun PhD lebih baik berbanding menyambung pengajian ke peringkat master terlebih dahulu? Maksudnya macam dengan tadi Encik Aidil buat fast track kan. So pada pendapat Encik Aidil, lebih baik ambil degree dulu ataupun terus kepada PhD? Dia tak adalah jawapan yang tepat nak kata sambung fast track PhD tu lagi baik ataupun sambung master dulu and then sambung PhD tu lagi baik. Bagi saya dia ada pro and cons lah. Macam contoh kalau masuk PhD, of course lah kita akan pro dari segi masa lah. Kalau kita betul-betul hebat, kita boleh habiskan dengan cepat. Tapi realitinya tak lah. Sebab kita tahu research ni is not. Dia kalau kita buat FYP atau ambil projek, FYP dengan mana projek ni ibarat macam introduction to research. Macam nak mengajar macam mana kita nak buat research. So tak tahulah. But for me jangan tak tahu macam mana agak. Cara kalau ikutkan, kalau sebenarnya the best kalau kita dapat pengalaman dulu. Tapi macam saya cakap lah, dia tak ada nak kata mana yang lagi elok atau mana yang lagi buruk, tak ada. Up to us lah. Terletak pada diri sendiri. Kalau rasa up to the challenge, go for the fast track PhD. Kalau rasa tak boleh, and then start lah by masa slow belajar apa semua. Sebab apa-apa pun kita yang buat. Bila kita yang belajar, kita tahu ukur baju di badan sendiri lah. You guys tahu diri you guys boleh push limit sejauh mana. So kalau rasa boleh go on lah. Kalau rasa tak boleh, and then tak salah pun start by master and then go on to PhD. Sebab ada je daripada master boleh upgrade terus pada PhD. Sebenarnya it's up to us lah. Macam mana kita nak pergi, macam mana kita nak rancang kita punya perjalanan. Itu je lah. Okey. Terima kasih Encik Ahmad Aidil Adha atas perkongsian tersebut yang telah menjawab persoalan ramai pelajar. Akhir sekali, untuk sesi yang pertama ni, soalan yang terakhir. Setiap orang yang berjaya pasti mempunyai rahsia di sebalik kejayaan mereka. Jadi, saya ingin bertanyakan kepada kedua-dua panel kita. Apakah tips atau perkara sunat yang diamalkan di sebalik kejayaan yang dicapai oleh Dr. Nur Azizah dan Encik Ahmad Aidil Adha? Kita mulakan dengan Dr. Nur Azizah bagi menjawab persoalan ini. Dipersilakan, Doktor. Soalan judul dah. Okay, so not perkara sunat lah. Behind the success. Saya tak kata, okay. Ramai orang melihat hari ini kejayaan pensyarah itu sendiri sebagai sesuatu yang berjaya. Tapi kita tak tahu perjalanan yang telah ditempuh sampai ke peringkat ni. Pensyarah itu pun bagi saya taklah berjaya lagi. Okay. Tapi perjalanan untuk saya sampai ke peringkat ni taklah mudah. Walaupun saya bergraduasi first degree pada USM 2013 dan kemudian PhD. Perjalanan antara 2017 tamat PhD tu untuk sampai diterima saya menjadi seorang yang kalau tanya macam saya buat kerja travel agency di saya pernah tolong orang bantu untuk orang kerja aircon dan sebagainya. Tapi kenapa dalam masa hampir setahun tu saya masih boleh macam saya kata dalam saya sampai sekadar untuk dapatkan satu scroll, sekadar dapatkan satu grade. Macam matematik ni sebab passion, okay? Minat, kepuasan dan sebagainya. Sehingga di peringkat bila saya tamat PhD pada 2017 tu, masa tu saya dah waktu PhD saya dah ada 2 orang anak, okay? Buat saya kahwin dah 12. Dalam rumah kami ni ada 3
3 bilik. Satu bilik memang didedikasikan untuk research. Okay? Saya buat dengan bright. Saya kami pasang dekat dinding untuk dedicated kan, untuk terima kasih lah sebab satu kan, Allah Tuhan punya supportive. Saya ada 2 minat je yang main lah dalam matematik. Keduanya adalah sukan lah, bola sepak. Dalam matematik perjalanan dia memang saya kata tadi, saya the first man yang in my life, tapi bukan orang yang baru dalam matematik ni. Macam mana mereka motivated. Dia mereka sendiri sentiasa ada motivasi untuk melakukan kerja-kerja pendidikan dalam matematik. Okay? Jumpa kat saya ni, of course lah, kami tak cuba belajar apa yang degree, belajar apa semua. Kita dah fikir pada research untuk menemukan benda baru. Sebab apa? Saya tak kata ni macam perkara senang lah, perkara yang wajib dilakukan. Tapi membina motivasi, membina sesuatu yang menyebabkan kita merasakan matematik itu sebagai keperluan. Dan kalau orang yang berusrah ni, dia kata apa? Makin pagi ni kan, dia bukan benda wajib lah untuk mewujudkan suasana yang baik di universiti. Orang kata biar solehah, suasana yang baik di universiti. Tapi ia adalah satu keperluan. Macam juga dengan maths, dengan matematik. Kita menjadikan matematik itu satu keperluan. Sebab kita tahu, bila kita yang ringkau ni ajar baik, asas atau foundation yang baik dalam matematik, kita akan berada di atas orang nanti. Dan kenapa Tuhan matematik ni kepada kita? Kenapa Tuhan sudah sebab kelebihan tu, dan takkan Tuhan nak kita abaikan kelebihan yang kemudian kita fokus pada kerja kita, pukul 9 dah pergi makan, pukul 12 dah keluar makan tengah hari dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena gunakan apa yang ada kurniakan kepada kita tu. Sebagai contoh, bila masuk kerja, mungkin kita tak straightforward using maths in our work. Bahkan kita ada technical skills, cognitive skills, affective skills yang kita belajar dalam matematik ni untuk digunakan dalam kerjaya kita. Jadi dikatakan ada matematik ni sebagai perluan. Bangun pagi, macam mana kita menghidup kita bernafas, kita tak rasa bernafas tu benda wajib. Itu pula semua juga. Itu juga tengok idea pula share. Benda sudat lah untuk dia sebenarnya apa-apa satu je nak cakap. Apa-apa sudat. Dia the first thing is betulkan niat lah. Apa-apa kita buat mesti dengan niat. Tak ada kita buat something tanpa niat. Sebab pelik kalau kita buat something tanpa niat. Everything kita buat, kita mesti ada niat yang kita panggil niat mesti yang betul, niat yang betul-betul jitu, niat yang betul-betul kita kata memang kita nak buat. So the reason sebenarnya that's why betulkan niat. Sebab ada orang buat mungkin sebab parents, ada orang buat tak tahu lah, mungkin sebab mungkin sebab apa, mungkin sebab memang betul-betul dia ada passion, mungkin dia betul-betul dia kata math is my life. Sebab dia nampak the beauty of math tu. Bila seorang tu nampak cantikan matematik ni, dia memang betul-betul dia akan nampak, dia akan usaha lah cari gali-gali, dia akan try cari apa keindahan matematik dalam matematik itu sendiri. So apa yang saya nak share adalah first, betulkan niat. Second, cuba usaha sebaik yang mungkin yang kita boleh buat. Usaha ni dia apabila kita dah set niat kita elok, dia usaha tu insya-Allah dia akan datang. So memang dia susah, of course lah susah. Kita berjihad dalam menuntut ilmu ni tak ada apa yang senang. Kita nak kata math susah, rasa subjek lain pun susah. Pergilah mana-mana pun tak ada orang kata subjek yang senang. Semua ada rintangan dia, ada cabaran dia, ada halangan dia. So tapi itulah nikmatnya berjihad dalam menuntut ilmu. So apa-apa jadikan batu pahala tu, sebenarnya batu pahala tu yang membantu kita untuk kita panggil to grow.
untuk kita bukan membesar lah, untuk membentuk diri kita supaya jadi insan yang lebih berguna lagi. So apa ni saya cakap adalah first try betulkan niat, find your passion. Passion ni mungkin tak datang dalam masa sehari kan, tapi apa-apa pun betulkan niat bahawa kita niat belajar ni, of course lah kalau siapa Islam kita niat belajar ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala lah. So kita niat ni, kita ada something untuk contribute pada society. Of course lah bila korang buat research, of course lah korang nak research tu apa ni membantu pada society, bukannya just for yourself. Bagi saya tu selfish lah. But at least kalau buat untuk for your own satisfaction pun mesti ada niat yang betul-betul okey lah. Niat yang betul-betul drive korang untuk buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh. So try to find that spirit, try to find that encouragement, try to find that motivation kan. Contoh ni pengalaman saya lah. The reason why kenapa saya ambil mat dalam masa saya buat A-level dulu. So lepas SPM saya buat A-level 2 tahun. Sebenarnya saya nak jadi engineer. Terus terang lah saya nak jadi engineer. Tapi turning point bila saya nak ambil matematik ni, bila cikgu matematik saya, cikgu A-level matematik, dia tunjukkan proving untuk cari proving untuk quality education kan. Ya. Quality education kan kita ada kita ada formula untuk cari solve quality education tu. Dia tunjuk macam mana Al-Khawarizmi, dia tunjuk macam mana teknik completing the square. Macam mana Al-Khawarizmi solve quality education dengan gunakan completing the square. Di situ saya rasa macam wow. Dia nampak the beauty of macam mana Al-Khawarizmi tu solve. Padahal dia solve problem tu adalah problem daripada nak kira zakat, nak kira benda-benda yang berkaitan dengan zakat mostly. So bagi saya tu sebenarnya apa yang kita belajar ni tak ada benda yang sia-sia untuk kita belajar. Mungkin lah, yalah macam besar katanya bila kita guna quality education ni. Tak, dia tak semestinya kita ni. The motivation behind kita nak belajar tu sebenarnya berbentuk pribadi kita. Itu yang sebenarnya kita nak. So itu je lah kot. Tak tahu nak kata apa. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Syahmat Aidil Adha. Doktor, saya nak minta maaf tapi tadi masa doktor cakap talian tersekat-sekat. Boleh tak doktor ulang balik apa yang doktor cakap tadi? Sebab diorang tak dapat apa poin yang doktor cakap tadi. Okay, saya ulang. Saya tahu perasan dekat Facebook tu. WhatsApp pun ada tegur. So dia dah bagi new connection. Dan saya connect dengan handset dia punya data. So of course, working from home, data is not always stable. So back to perkara sunat. Okay. So masa saya jawab tadi, saya mengatakan bahawa bagi saya tak ada perkara sunat pun dalam matematik ni. Sebab saya melihat kefahaman yang kita perolehi daripada matematik ni patutnya dilihat sebagai satu keperluan untuk kita kembali menabur. Kata what we get, we give back lah. And then saya bagi satu analogi tadi. Saya tak ingat macam saya cakap tadi, tapi saya bagi analogi macam kita bangun pagi, kita bernafas. Kita tak merasakan nafas itu adalah satu kewajib yang kita kena buat. Kita takkan merasakan kita kena buat. Tapi kita merasakan bahawa matematik itu menjadi satu keperluan. Kita, orang yang terjatuh di dalam pool matematik ni, yang diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian dalam bidang matematik walaupun di peringkat degree baru, kita kena melihat ini sebagai satu peluang yang diberikan Tuhan untuk kita memahami dengan lebih dalam. Okay? Dalam bidang matematik ni berbanding dengan orang-orang yang tak diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran dalam matematik misalnya. Dan sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam matematik ni, takkan kita nak pendam matematik tu pada diri kita sendiri saja. I know some of us pegang you only live once and nak enjoy life. Ya, kita enjoy life, tapi kita perlu gunakan apa yang diberikan kepada kita. Betapa daripada pelajaran matematik ni, pelbagai teknik, skill yang kita asuh daripada aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengimplikasikan skill-skill yang diperolehi daripada matematik ini untuk menambah baik keadaan umat manusia. Kita mungkin tak nampak apa yang kita buat hari ini, tapi 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 300 tahun lagi, mungkin akan ada sumbangan pada journey menuntut ilmu yang kita ada pada hari ini. Contoh macam Aidil mungkin dah di peringkat PhD. Bila sampai dah di peringkat PhD ni sebagai contohnya,
bila kita menemui, discover something, okay, something yang tak pernah wujud lagi kat dunia ni. Sebagai contoh, you temukan method untuk solve satu differential equation. Nampak senang. You guys semua dah belajar kan pasal solving differential equations, numerical methods, kadar shooting method dan sebagainya, dan sebagainya. Macam mana di peringkat bila sampai tahap, okay, macam mana yang dibuat oleh ahli matematik sebelum ni, kita menggabungkan sebagainya. Kita menggunakan ilmu matematik ni untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang dapat menambah kehidupan. Contoh, kalau sebelum ni kita nak solve satu soalan matematik ni, komputer mengambil masa berhari-hari. Tapi mungkin dengan satu equation baru, satu method baru, kita boleh selesaikan dengan baik. Jadi saya melihat perkara ini sebagai satu keperluan. Kita bangun setiap hari. Macam mana sebagai seorang yang beragama, kita nak mewujudkan suasana yang baik di sekeliling kita. Macam itu juga kita harus melihat matematik. Sebab masalah kita, kenapa kita nak percaya perkara sunat ni? Sebab saya tengok kita melihat matematik ni sebagai sesuatu yang susah. Macam dia kata, kita takkan dapat mengaitkan semua benda yang kita belajar matematik ni dengan aplikasi dunia harian. Okay, saya setuju benda tu. Okay? Kita takkan dapat mengaitkan semua benda yang kita belajar daripada matematik ni dalam dunia harian. Tapi banyak skill-skill lain yang kita boleh dapat daripada matematik ni. Even kita ada problem solving skill dalam matematik. Ini mungkin tak ada dalam secara langsung kita selesaikan quadratic equation tu. Tapi kita ada problem solving skill yang kita boleh guna untuk polish different skills yang diperlukan untuk kita bertugas dalam masyarakat, bertugas di tempat kerja dan sebagainya. Jadi, kena ubah mindset. Okay? Kalau macam orang kata melukis ni, cikgu kat sekolah rendah kita mengajar lukis rumah, lukis pagar dan sebagainya. Kita tak nampak kecantikan mat, kegunaan mat. Kita tak nampak kecantikan pen. Kan? Kita banyak melukis, kita tak nampak kecantikan lukisan-lukisan yang Picasso buat. Yang banyak lagi orang besar yang buat lukisan-lukisan yang cantik ni. Tapi macam tu tak dengan mat. Hanya kerana kita belajar peringkat yang rendah ni, okay, kita tak nampak kehebatan-kehebatan mat yang ada di luar sana. Sebab mat ni ada dua, beauties and utilities. Okay, kita nampak utilities je. Kita tak nampak beauty and utilities pun kita nampak sampai di peringkat very fundamental, just untuk find area dan sebagainya. Jadi, kalau sunat ni bagi saya perlu tekankan dengan ubah mindset lah. Lihat matematik ni sebagai satu benda yang baru, yang sama macam arts. Okay? Matematik adalah sebuah kesenian. Nanti kot nampak sangat jawapan berbeza dengan tadi. Nampaknya kedua-dua panel kita pada malam ini telah berkongsikan pengalaman serta tips yang sangat menarik dan berguna kepada semua pelajar dan juga boleh diaplikasikan oleh para pelajar sekalian. Kita beralih pula kepada topik kejayaan dalam bidang sains matematik yang diceburi oleh kedua-dua panel kita. Jika kita sebut tentang matematik, pasti ramai orang akan terfikir tentang perkara yang melibatkan nombor sahaja. Namun, jika dipelajari dengan lebih mendalam, saya percaya matematik menjadi keperluan dan fundamental kepada hampir semua bidang kini. Soalan saya yang pertama, apakah kejayaan yang dapat diceburi oleh para pelajar dalam bidang matematik ini setelah bergraduasi nanti? Dipersilakan Dr. Nur Azizar Aswad untuk berkongsi dengan para pelajar. Soalan susah ni. Sebab soalan ni lebih kepada orang-orang yang duduk dalam industri. Jadi sebagai seorang yang duduk dalam bidang akademik ni, saya tak boleh nak menceritakan secara 100% tepat. Tapi saya boleh kongsikan pengalaman saya berurusan dengan orang-orang di industri, melakukan kajian pendidikan dan sebagainya. Dan baru-baru ni saya menyertai satu pasukan pendidikan USM. Kita ada banyak 10 grup yang kita bekerjasama dengan Western Digital. Okay? Amai tahu kan Western Digital yang buat hard disk dan sebagainya tu. Okay? Salah satu kegunaan matematik yang tak boleh dicapai oleh orang-orang yang tak berada dalam matematik ni adalah untuk kita memanipulasi atau menerjemahkan sesuatu keadaan dengan tepat. Okay? Saya bagi contoh, bidang saya mungkin ada yang tahu teori set kabur ataupun fuzzy set teori. Okay? Kalau kita dengar fuzzy ni, sesuatu yang kita selalu kaitkan dengan mesin, tak kira mesin basuh, aircon ataupun untuk tingkat kajian pendidikan yang kami lakukan dengan Western Digital ni, kami gunakan matematik ni, kami gunakan teori set kabur ni untuk memahami bagaimana sensor-sensor
berinteraksi. Bagaimana pendapatan-pendapatan daripada sensor ni berinteraksi dengan mesin. Okay? Kita ada satu mesin. Mesin tu berinteraksi dengan contohnya dinding untuk mengesan sejauh mana dinding tu. Tapi orang-orang daripada bukan matematik ni, mereka hanya menggunakan kalimah-kalimah. Okay? Istilah-istilah ataupun definisi-definisi sedia ada dalam matematik. Berbeza dengan orang matematik. Dia melihat dia melihat perkara yang sama, dia melihat perkara-perkara yang telah wujud dalam matematik yang boleh diaplikasikan dalam robot tu. Tapi satu lagi yang orang tak nampak dalam orang matematik ni adalah untuk melihat sejauh mana, kalau kita cakap pasal error, sejauh mana, apa dia maksud error bahasa Inggeris, saya tak maksud error lah. Sejauh mana error tu boleh dikenal pasti oleh suatu sistem tu. Di peringkat teori set kabur ni, saya tak cuma guna apa yang telah disediakan oleh kajian-kajian yang terdahulu. Sebaliknya saya nampak ni sebagai satu possibility untuk kita menerangkan dengan lebih tepat, okay, apa yang dimaksudkan sensor-sensor tu. Okay, dalam kata lain adalah kita menterjemahkan surrounding ataupun sekeliling kita dalam bahasa yang boleh dipahami oleh mesin. Ataupun yang kita namakan sebagai matematik lah. Kita menterjemahkan perkara-perkara di sekeliling ini dalam satu bentuk equation atau persamaan matematik yang boleh dipahami oleh mesin. Satu lagi yang tak ada di orang lain adalah macam mana kita menggunakan pendekatan yang berbeza untuk memahami sesuatu model. Sebagai contoh, kita ada pakar-pakar model di Pusat Pengajian Sains Matematik. Ada yang kena Dr. Hafiz, Dr. Syakira dan sebagainya. Mereka mendirikan model-model yang tak pernah ada sebelum ni. Mungkin di peringkat pelajar degree, undergraduate, kita tahu ada wujudnya model-model yang basic, contohnya predator model, model mangsa dan pemangsa dan sebagainya. Tapi bagaimana orang matematik melihat model-model ni adalah sejauh mana kita boleh menambah baik model-model ni. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya diburu oleh syarikat-syarikat industri ni. Sebagai contoh, baru-baru ni kami mewujudkan satu, saya kata dipasukan dengan kerjasama dengan Western Digital ni. Antara perkara yang memerlukan matematik dengan sangat banyak, salah satunya adalah bidang penyelidikan operasi ataupun operational research. Bagaimana kita menggunakan operational research ni, kita menggabungkan dengan differential equations atau persamaan perbezaan untuk mewujudkan satu sistem simulasi yang mana, katakan kita ada satu floor manufacturing, kita pergi kilang, kita tahu kita ada satu syarikat manufacturing, mula-mula dia proses bahan ni, Macam mana kita menggunakan matematik untuk melakukan satu simulasi. Untuk melihat simulasi ni, dalam simulasi ni ada macam-macam kriteria, breakdown dan sebagainya. So, bagaimana menterjemahkan setiap satu kriteria ni dalam kita punya equation ataupun kita punya persamaan. Benda-benda macam ni lah sebenarnya akan kerja dengan industri. Kita mungkin tak boleh sebut secara langsung. Meditation is kilang, for example. No, we are needed everywhere. Tambah-tambah, you guys ada some skill with computer, with programming. Memang sangat diperlukan dalam industri. Pernah kita punya sekolah ada berbincang dengan bahagian industri. Highlightkan adalah student matematik kurang kemahiran programming dan student computer science kurang kemahiran matematik. Dan antara dua kemahiran ini, kita boleh nampak sebenarnya student matematik ini juga mempelajari programming. Tapi macam mana daripada satu benda fundamental yang kita belajar di peringkat degree, C++, Mathematical, MATLAB, macam mana you nak move on to something yang lebih hebat? Menggunakan MATLAB, menggunakan Mathematical, C++, tapi macam mana you nak gunakan benda tu di peringkat yang lebih tinggi, dan you boleh masukkan elemen-elemen matematik, and you can be, for example, a designer. You can be a designer or design engineer, for example. Sangat banyak kerja yang boleh dapatkan matematik. Yang you tengok, mungkin you go to job street and you find a job and you see that the requirement is, normally they will write macam computer science atau yang setara dengannya. Actually, math is one of the setara, and if you have the math skill,
and you have the computer science, the programming skill, okay, you akan lebih ke depan berbanding dengan student lain. Sebab memang semua akui problem solving punya skill, student maths memang quite tip top. Okay, so I don't have specific job names, tapi you can go everywhere. Pertama-tama cikgu, you masuk dalam bank, of course you can lah. But I'm thinking of something that is more related to more advanced maths. I think that helps to illustrate to you the job possibility of getting jobs in the industry. Okay. Perkongsian yang sangat bermanfaat yang boleh diambil perhatian oleh para pelajar. Hal ini kerana semua pelajar ingin segera mendapat peluang pekerjaan setelah bergraduasi nanti. Terima kasih Dr. Aziza atas perkongsian tersebut. Seterusnya, Encik Syed Ahmad Aidil Adha sebagai fresh graduate. Apakah cita-cita yang ingin dicapai oleh Encik? Dan bolehkah Encik berkongsi pengalaman tentang bagaimana Encik mencari peluang pekerjaan setelah tamatnya pengajar sebelum convocation? Dipersilakan Encik Syed Ahmad Aidil Adha untuk memberikan pendapat. Okey, terima kasih atas soalan. So, sebenarnya saya ada minta lah beberapa kerja lah. Saya hantar resume apa semua. Cuma saya tahu kebanyakannya posisi yang saya minta adalah manager, financial assistant, apa lagi yang berkaitan dengan, contohnya dah kebanyakan kerja yang minta sekarang ni yang paling demand sekarang adalah daripada segi logistik. Logistik macam DHL, apalagi Ninja Van yang berkaitan dengan ni lah. Memang betul, sekarang memang betul-betul demand untuk logistik dan apa ni pada ijazah matematik boleh. Tak ada masalah pun minta. Cuma saya tak adalah saya masa tu saya macam tak ada baca mula-mula degree tu macam dia sangat macam masih blur lagi nak sama belajar ke tak kerja, tapi saya buat dulu lah. Maknanya resume yang lepas degree tu hantar resume mana-mana hantar dulu and then get prepare untuk saya kontak lah. Kalau juga nak sama belajar awal-awal kalau boleh terus kontak pada mana-mana supervisor yang kalau buat research lah, so terus kontak supervisor bincang tajuk apa nak buat apa semua. So saya bincanglah dengan supervisor saya tak serius nak buat, saya nak sama belajar bla 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 discuss. So be prepared lah apa-apa lepas kita graduate ni, be prepared. Sebab nak minta kerja ke nak sama belajar, kita buat dulu and then nanti kita fikirlah mana yang kalau ada kita dapat tawaran kerja, go ahead lah kita buat. Kalau istiqarah ke apa, kalau kita nak kerja dulu silakan. Tapi bagi saya memang betul-betul nekat time tu, memang betul-betul nak belajar lah. And then bila dapat saja result tu first class, kat situ rasa macam mungkin yelah, rasa passion tu memang nak betul-betul sambung lah untuk PhD ni. Lagi-lagi sebab research buat research buat benda projek masa degree pun boleh kata macam I found new things lah. Mungkin boleh expand ke apa, kita tak tahu, but I'm trying lah right now. So untuk apa nasihat saya untuk mana-mana fresh graduate melalui mana-mana final year sekarang ni, terus buat siap korang punya proposal. Sebab saya siap saya punya proposal dah siap korang punya resume. Dan semester 2 ni korang boleh dah start dah hantar resume tu, tak ada masalah pun. Tulis kat situ expected to be graduated bulan 8 tu bulan 9 lah. So terus hantar je, tak ada masalah. Ada member saya, sahabat-sahabat saya yang ada yang dapat kerja. So dan kebanyakan mesti memang diorang pada logistik lah. Ada yang jadi branch manager dekat Ninja Van, ada yang jadi financial assistant dekat DHL. So banyak lagi sebenarnya Mac ni kita boleh teroka lagi lah. Cuma saya tak adalah bergalaman sangat. Ini just daripada pembahasan pada sahabat-sahabat saya. Kebanyakan dia ada kerja, ada yang jadi cikgu dalam sekolah swasta. But for me, mana-mana yang rasa final year ni korang buat je. Mana yang korang nak buat. So tapi start for now. Kalau rasa nak minta kerja, terus siapkan terus resume korang, terus hantar. And then kalau rasa betul-betul nak nekat nak sama belajar, and then start from now lah. Pergi jumpa dengan lecturer, mana-mana supervisor, mana-mana potential supervisor korang rasa nak buat tajuk korang. Kalau korang ada tajuk, proposal tajuk tu dekat lecturer korang. Mana-mana supervisor, cakap saya nak buat ni sebab saya nak buat tu. Okay, go ahead, buat. Cuma apa-apa be prepared from the start lah. So
So janganlah lambat sangat baru nak. Baru nak ni macam apa ni, lepas habis final exam baru nak fikir, macam dia agak terlambat lah sebenarnya sebab boleh start berdawal daripada sekarang lah. Itu je lah nasihat saya. Tak ada apa sangat lah. Okay, sekarang ni Encik Aidil sebagai fresh graduate kan, baru graduate. So apa cabaran nak minta kerja tu, cabaran apa yang Encik Aidil hadapi berdasarkan pengalaman Encik Aidil? Okay, untuk fresh graduate ni mostly sebab first skor tak lagi himai sangat lah. Kalau dapat tu pun, kalau dapat apa ni, dapat interview, pergi je lah interview. Cuma of course lah, dia tak silap ni apa boleh cakap ni. Dia orang kebanyakan je ada kat telefon tu, dia biasanya nak orang yang tahan lagi. Tu je. Ini pengalaman bercerita yang dapat kerja apa semua, saya tanya apa semua lah. Cuma dari segi pengalaman saya tak ada, sebab lepas saya dapat saya dapat je utusan degree saya tu, saya terus dapat ditawarkan untuk ni lah, untuk buat passport. So saya memang tak resume saya hantar tu, saya memang tak check lah email tu. Memang dah betul-betul dekat. Cuma kalau boleh kebanyakannya lepas pada degree lah, resume tu hantar awal lagi, dan kebanyakan lepas dapat result tu macam tu lah, banyak panggilan untuk interview lah. Ni berdasarkan pengalaman lah. So tak ada apa sangat saya nak cakap pun, sebab saya memang tak ada pengalaman dan minta kerja apa semua ni tak banyak sangat. Cuma cabarannya adalah orang kena bersaing lah. Persaingan memang sangat-sangat tinggi, lagi-lagi dengan musim COVID ni, sebab ada certain industri je, beberapa industri masih tutup, tapi ada juga beberapa industri yang tengah demand. Macam saya cakap, contoh macam logistik lah. Tapi logistik tak semua orang boleh. Ada yang boleh jadi, ada yang okey dengan kerja tu, ada yang tak okey. So dia memang agak bercabar lagi dengan situasi COVID-19 yang kita ada sekarang ni lah, pandemik COVID-19. So semua itu saya cakap. Yang penting minta segala macam, minta je. Hantar kalau boleh, sekurang-kurangnya ni saya pergi career punya ni, kalau boleh hantar lebih pada 15 resume. Hantar je. Saya tak tahu. Sebab probability sekarang ni, dalam 15 resume tu kadang-kadang satu je yang kena dapat untuk interview. So, nasihat saya untuk untuk fresh graduate nanti, yang mana akan graduate ni, nak usaha sampai baik. Kalau boleh, start from now lah. Kalau macam saya cakap tadi, setiap terus resume apa semua, try je minta ke beberapa kerja yang korang rasa korang boleh buat. Sebab the first bagi saya untuk kerja ni adalah experience dulu. Lepas korang dah dapat experience, and then go for job hopping, dia akan lagi senang lah. Ni pada pengalaman member yang cerita lah, saya tak boleh nak kata apa sangat lah. Itu je lah yang saya boleh pendapat dari saya lah. Kalau ada salah silap, boleh betulkan lah. Saya pun tak beberapa arif tentang hal ni lah. Terima kasih. Boleh tak saya nak share satu topik yang saya tanya mengurusi kan. Saya nak share saya nak share satu minit je, tak sampai seminit pun. Okay, bila saya bekerja dengan orang WD, tu orang daripada engineering, electrical engineering, salah satu skill yang paling minati dalam kalangan graduate math dan computer science adalah big data analytics. Sebab semua tahu kita kita dah go through IR 4.0, kita towards IR 5.0. Okay, so benda yang selalu di highlight oleh saya punya teammates, project members dan sebagainya adalah untuk kemampuan pelajar matematik, okay, lepas dah graduate, untuk menguasai big data. Big data ni sama je macam statistik, tapi kita punya ability untuk handle very big data at once, and also online data lah, yang mana data tu sentiasa masuk. So based on my experience, you guys boleh tengok online, kita ada banyak macam Coursera, and then we have Udemy, we have edX, ada banyak course-course online yang boleh bantu improve kita punya skills. Especially yang macam saya mention adalah kalau nak land on kerja lah dengan kilang-kilang dan sebagainya, adalah melalui big data analytics lah. Sebagai contoh, kilang-kilang kat Penang ni kita ada WD, Citera dan sebagainya.
Okey, terima kasih doktor. Saya nak tanya, bila kita ambil, kita sebutkan diri dalam bidang matematik ni kan, apa kelebihan ataupun kebaikan yang kita dapat sebagai seorang pelajar dalam bidang matematik ni? Boleh Encik Boleh ulas Aidil? tak soalan tu? Boleh ulas sikit soalan tu, macam terlalu tak jelas. Terlalu habis sangat. Okay, macam dalam bidang pekerjaan sekarang kan, untuk pelajar-pelajar yang ambil bidang matematik ni, apa kelebihan dan kebaikan yang dia akan dapat untuk minta kerja nanti? Dia dulu. Soalan ni memang susah nak apa macam kenapa rasanya kalau kita ambil matematik ni kita more kepada logik lah. Maknanya more kepada analysis punya stuff. Kita punya analysis something data apa semua. Saya pun tak banyak nak kata apa sangat kan. Sebab saya pun baru belajar. Saya pun nak kata pengalaman jadi mathematician tu tak adalah sangat. Baru graduate sampai tahun lepas je. So, I'm still learning apa semua. Cuma apa yang saya perasan daripada matematik ni, apa bezanya kita dengan apa ni kos-kos lain ni, kita mau kepada detail. Macam contohnya, kita bila kita apa ni contohnya kita bandingkan dua punya matematik dengan kita punya matematik, of course lah sangat berbeza. Kita mau macam nak tahu apa reason, macam mana benda tu terjadi. Contohnya macam kita belajar probability theory kan. Kita belajar apa ni central limit theorem. Dalam central limit theorem tu kita belajar macam mana kita nak prove. Kita belajar macam mana, macam ni rupanya central limit theorem. Tapi bila kita pergi ke, contohnya kalau tanya budak bio ke tanya budak apa, diorang tak tahu macam mana benda tu berlaku. Dia payah nak cakap benda ni, dia macam payah. Tapi macam kita sangat-sangat detail, kita sangat-sangat apa ni meticulous. Lagi-lagi dalam membuat sesuatu perkara lah, dalam problem solving kan. Itu je lah kot. Saya pun tak tahu nak kata skill, nak kata macam, sebab skill ni boleh didapat mana-mana. Cuma bila kita belajar dalam matematik ni, skill kita ni lebih sikit daripada orang lain. Itu je lah, tak berani nak kata apa. Kalau pendapat doktor pula macam mana? Susah je soalan ni. Kebanyakan kita melihat matematik ni sebagai number. Okay? Tapi number sebenarnya bukanlah perkara yang paling dasar dalam matematik ni. So, matematik ni sebenarnya adalah satu teori tentang reasoning. Okay? Reasoning ni, saya tak pastilah istilah bahasa Melayu untuk reasoning ni apa. Tapi macam contoh yang pernah ambil MAT 100 mungkin ada belajar pasal apa? Consequent, antecedent dan sebagainya. If this, then this. If this and this, then this. Okay? Dan dia punya negation dan sebagainya. So saya sebenarnya melihat, saya tak katakan saya menggunakan secara langsung, tapi saya rasakan macam saya kerja travel agency, lepas graduate dulu, saya merasakan benda-benda ni sebenarnya banyak digunakan secara tak langsung. Tapi bila ada kemahiran di matematik yang saya dah peroleh masa saya belajar di graduate, saya macam saya gunakan dengan lebih detail. Sebagai contoh, macam ada hari yang tak ada orang, ada hari yang hujan. So customer untuk travel agency ni kurang. So saya buatkan satu andaian dah. If rain is very heavy, then customer is at least 10 per day. Okay? And then if rain is slightly heavy, then customer is like 15. Saya menggunakan benda-benda ni untuk buat andaian. Tapi taklah tempat tu berapa orang customer. Saya buat andaian macam kalau hari ni hujan, saya takkan dapat banyak duit lah untuk bawa balik rumah sebab gaji per day. So bila hari baik ditambah macam if this and this, contoh macam hari ni hari baik, hari ni cuaca baik dan hari ni juga hari cuti, saya boleh anggar berapa minimum saya akan dapat pendapatan untuk hari tu. So saya perasan benda ni sebenarnya ada satu skill yang dah ada pada semua orang. Bukan orang yang pelajar matematik je. Saya macam orang-orang kampung yang buat kerja, yang pergi ke laut dan sebagainya, pergi bendang bila musim pergi ke laut bila musim terpujuk, tak dapat ikan. Benda ni digunakan. Tapi kadang-kadang benda ni tak digunakan secara detail. Contoh macam bila membuat satu induksi menggunakan logik ni, reasoning ni, orang kampung dia macam
tak banyaklah variable-variable yang dia gunakan. Bagi contoh, bila hujan, jangan pergi kelab. Bila tak hujan, jangan pergi kelab. Tapi bila orang yang belajar matematik ni, dia akan go towards the details. Jadi saya bercakap daripada bidang yang saya ambil lah. So, bila berkenaan dengan logik ni, bila kita orang yang belajar matematik ni, kita akan melihatkan benda ni dengan lebih detail. Kalau orang kampung tadi dia fikir dua je, faktor hujan dengan tak hujan. Tapi orang yang belajar matematik ni, dia ada level-level hujan dah. Mungkin kalau hari ni hujan 0.2%, 20%, then boleh pergi ke laut sekian-sekian jarak. Bila hujan 50%, then boleh pergi ke laut sekian-sekian jarak. Benda ni sebenarnya digunakan secara tak langsung. Satu lagi adalah bagaimana menggunakan orang matematik kemahiran yang dia dapat. Salah satu saya tengok adalah daripada paper Dr. Syariduan. So mungkin ada ramai yang kenal Dr. Syariduan, mungkin dah pernah ambil course dengan Dr. Syariduan. Dia menggunakan logic mining atau data mining untuk memahami sukan bola sepak. Okay? Dan ada seorang lagi, Dr. Ashraf, saya baca daripada status dia cuba menggunakan data mining ni untuk tengok sama ada fantasi football dia tu boleh berjaya atau tak. Benda-benda ni kita tak nampak benda ni. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul gunakan skill yang kita ada daripada matematik ni, sebenarnya dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Okay? Sebab tu kita, salah satu kalau kita baca typical math book adalah satu kelebihan yang ada pada student matematik adalah decision making ataupun problem solving. Tapi itulah bila kita gunakan dalam keadaan tak sedar ni, punya potential tu quite limited lah. Tapi bila kita gunakan dalam keadaan sedar, contohnya kita ada set of data, kita buat table, kita ada orang kata apa, buat fitting, graph fitting dan orang kata regression kan, kita buat ramalan forecasting. Sebenarnya benda ni ada benefit lah budak math sebab saya rasa macam forecasting tu very simple. Contoh you ada data daripada Januari sampai Disember tahun 2020. You boleh predict apa akan jadi pada tahun 2021 bulan 5 sebagai contoh. Okay, menggunakan contoh macam kes COVID kan. Kita ada Dr. Hafiz yang memang buat prediction apa akan berlaku kalau kita punya MCO sekian-sekian lama. Okay, Dr. Tesuyen pun ada buat macam ni. Benda-benda ni macam ni sebenarnya very simple maths. Tapi kita tak apa nak go into detail, so kita simpan term potential. Sedangkan kalau kita tengok equation tu, macam mana manipulation tu, kebanyakannya dah diajar di tingkat adik kredit. Macam very simple linear regression kan. Kita boleh predict apa pembayaran dan sebagainya. Tapi kita commonly limit the potential dengan downgrade kita punya mindset daripada yang we are very good mathematics or at least average in mathematics. At least you know kan linear equation y equal to mx plus c. Very simple one. Tapi orang kampung mungkin tak tahu. Tapi you boleh gunakan y equal to mx plus c tu untuk make certain prediction untuk certain situations. So this kind of thing actually if you give your focus a little bit, okay, you will be one level above lah daripada orang-orang yang tak belajar math in details. So, at the very least you should know that y equal to mx plus c can be used for prediction. Okay, tu one point lah. Okay, terima kasih Doktor dan idea atas perkongsian tersebut. Nampaknya dapat kita simpulkan dekat sini, matematik ni memang bidang yang sangat luas. Dan kalau kita ambil pun tak rugi sebenarnya. So soalan yang terakhir yang saya nak tanya sebelum kita tamatkan sesi ni, sebelum sesi soal jawab, saya nak tanyakan kepada Doktor dan kepada Aidil dari dua pandangan. Sebagai seorang postgraduate dengan sebagai seorang pensyarah. Kita semua tahu sekarang ni, skop pekerjaan bukan sahaja memerlukan graduan yang hanya cemerlang dalam pelajaran mereka. Malahan, aspek kesukanan, kemahiran dan penglibatan dalam bidang kurikulum juga amat dititik beratkan. Berdasarkan pengalaman Doktor sebagai seorang pensyarah, apakah pendapat Doktor mengenai pandangan ataupun sikap, mindset setengah pelajar yang hanya mementingkan perkembangan akademik dan pelajaran mereka sahaja dan mereka enggan melibatkan diri dalam bidang lain seperti kurikulum? Bolehkah Doktor dahulu berikan pendapat ataupun nasihat untuk memperbetulkan pandangan atau sikap dan mindset mereka tentang perkara tersebut sebagai seorang pensyarah? Silakan Doktor. Okey, pertamanya saya balas balikkan soalan lah. Adakah salah jadi seorang yang cuma nak belajar matematik? Saya tak katakan
saya mengatakan bahawa boleh untuk just belajar matematik tidak melibatkan dengan aktiviti persatuan dan kesukanan dan sebagainya. Tapi pada saya, setiap orang ada dia punya potential sendiri. Tak semua orang yang bergelumang dengan sukan, persatuan dan dan juga mementingkan akademik, tak semestinya dia diperlukan setiap masa. Ada masanya kita memerlukan orang yang memberikan tumpuan kepada matematik satu batin. Saya minta maaf lah, saya bercakap ni daripada persepsi sebagai seorang pensyarah lah. Saya ada bias saya kepada cara fikir pensyarah. Sebab sebagai contoh, kalau pernah dengar pasal Fermat-Last theorem, kita mendengar bahawa teorem ni dah beratus tahun dah akan dibuktikan. Pensyarah melakukan kolaborasi, penyelidik melakukan kolaborasi, berhimpun ramai-ramai melakukan seminar pertama-tama untuk membentangkan idea-idea untuk membuktikan Fermat-Last theorem ni. Tapi kenapa pada akhirnya Andrew Wiles menyelesaikan teorem ni secara bersendirian? Saya mengatakan semua orang ada potensial. Dan saya tak nafikan, saya sendiri adalah seorang yang sangat aktif sukan. Saya adalah seorang main bola sepak. Di tingkat universiti, saya pernah makan gaji bola sepak. Saya pernah terlibat dengan persatuan tingkat yang agak tinggi. Pergi daripada satu tempat untuk berikan ceramah ketika pilihan raya umum. Tapi saya tak nafikan bahawa orang-orang yang memberikan tumpuan dalam matematik ni ada kelebihannya. Jadi saya tak mahu direct untuk membetulkan bahawa menyalahkan bahawa kalau you pentingkan matematik, you tinggal terus sukan dengan persatuan ni, you are not good. No, we need every single part of cells. Okay, everyone have their own potential. Sebab tu macam kalau kita menjuruskan kerja-kerja pensyarah ni, walaupun tak semua, ada subjek-subjek atau disiplin-disiplin yang memerlukan fokus yang sangat tinggi yang tak boleh melibatkan benda-benda lain. Tapi saya juga nak bagi pandangan daripada sudut pekerjaan. Okey, saya balik pada soalan lah. Tadi tu saya nak membangkang lah kenapa semua orang terjadi apa yang masyarakat nak. Kalau masyarakat kata you kena berjaya dalam akademik, dan you also kena berjaya dalam persatuan dan ni. Saya tak kata satu kata itu salah dan tak kata satu kata itu betul. Sebab bila kita melibatkan kerjaya, pada hari ini kita tak akan dapatkan satu kerjaya yang waktu kita buat tentang maths. Even sebagai pensyarah sendiri, katakan saya ni memang superb gila dalam matematik, tapi saya tak berkenan untuk betul-betul bercakap dengan orang. Saya tak berkenan untuk bertunding dengan pelajar macam mana suatu kelas. Tapi bila kita transisi daripada kelas fizikal kepada online, apa yang pensyarah di luar sana yang terkandas, kita tak ada skill untuk meneruskan skill dan sebagainya, baru nak belajar, baru nak berlatih dan sebagainya. Sebenarnya untuk standar kerjaya secara umum, majoriti ini kita memerlukan aspek-aspek ketuanan. Sekarang ni saya tak cakap lah, ketuanan ni saya rasa tak ada dalam menjadi direct. Dia nak katalah prinsip PDP, dia nak menjaga kesihatan lah. Kita antara negara yang paling tinggi obesiti 3 negara ni. Tapi dalam persatuan ni saya rasa ada untuk skill yang sebagai contoh, skill komunikasi, skill leadership yang mana dalam kerja. Contoh macam adik kata dia jadi branch manager logistik. Yes, memang dia pakai matematik, tapi kalau kerja the job so dia memerlukan kemahiran macam leadership, cost and then komunikasi untuk berlari apa dia untuk menjaga kehidupan itu. Tapi sekali lagi saya katakan, mungkin kita perlu like 1% of our society of mathematician to be someone that can focus very much, okay, and mungkin those kind of people that not really want to involve lah dengan society, dengan persatuan dan sebagainya. Okay, 1% ni lah yang akan nampak on the leakage of academic punya arena. Okay, and then the big portion of us, of course, like 99%, we have to follow the stream of what we are currently having in Malaysia or in the world, in the job world.
Okay, which means that every single job does not focus only on one single skills. Okay, one single skill, and we also need to accumulate other skill lah, macam leadership, communication, programming skills and so on. That's why you as a math student, you need to acquire different type of skills. Sebab job yang you nak, even though you tengok dia macam statistician, mathematician, no, we don't only stuck at that mathematics and statistics only. Kita perlukan juga skill-skill lain. Okay, macam yang saya katakan tadi, leadership dan sebagainya, because of job requirements. Okay, so you are, most of you are the big portion, the 99%. So you should go towards persatuan and also sukan lah. Okay, that might help you to land the job. And to code. saya tak, sorry lah, saya tak klise sangat, mungkin pengurusi expect saya untuk bash these people kan, yang tak pergi persatuan langsung. Tapi saya tak nak nafikan, memang ada kegunaan dia walaupun hanya single 1% of the portion. Sorry ya. Okey, terima kasih doktor. Okey, idea pula sebagai fresh graduate. Macam mana tu masa nak mohon kerja tu? Job requirement, dia orang minta tak macam persatuan ke, kepimpinan ke? Boleh kongsi? Dia tak adalah expect CV kata dia join persatuan and so on. Tapi kalau boleh, dalam dia sebenarnya bila kita buat kita punya resume, of course lah kita akan tulis kita punya pengalaman apa semua. Tapi dia orang bila HR, bila dia tengok resume korang, dia daripada pengalaman korang sudah dia akan judge korang. Sebab dia orang HR, dia orang tak tahu korang. So sebenarnya dia orang kenal korang adalah melalui resume. So nak bukannya nak paksa semua orang. Bagi saya, hal nak aktif persatuan ke, nak aktif ini ke, tak nak aktif, it's up to that person. Bagi saya tak ada, bukannya nak memaksa je, sebab dia atas itu hak masing-masing. Tapi kalau, of course lah, sebab sekarang ni bila kita nak minta kerja, of course lah kita kena memenuhi kriteria-kriteria yang diorang perlukan. So, untuk dapatkan kriteria yang diorang minat, contoh macam social communication, leadership and so on. So, ada benda yang korang tak boleh dapat dalam kelas, maknanya dalam belajar. Social skill of course lah, korang tak dapat dalam belajar. Even kalau dengan present tu pun tak adalah social skill sangat. Tapi bila kita jual persatuan and so on ke apa, kebanyakan jual persatuan ni kita akan belajar benda yang di luar kelas lah. Skills yang kita takkan dapat dalam kelas pun. So bagi saya, untuk persatuan pun itu hak korang. Tapi kalau korang nak minta kerja and so on, ada orang yang betul-betul, macam saya ada je kawan yang betul-betul dia minat math. Saya ada kawan seorang Mihau, memang betul dia memang gila matematik. Dia pun jarang nak kata dia jurusan persatuan pun jarang sangat tengok. Tapi dia betul-betul minat matematik. Dan of course sampai sekarang dia dah sambung dia punya PhD program di ICT. Maknanya dia ada, yang penting dia ada tujuan hidup dia. Dia memang betul-betul nak jadi seorang researcher. Betul-betul dia nak contribute to matematik. So itu hak dia. Ada orang memang dia sekadar dia nak have fun apa semua. Dan memang bila dia tak kerja, of course lah, dia pada job persatuan, bagi saya ada kelebihan. Ada job persatuan, korang akan dapat skill ni. Korang akan dapat skill tu. Korang akan dapat pengalaman. Oh macam ni rupanya pengalaman pengalaman kita buat program dan so on. Kita dapat bergaul dengan orang, macam mana nak bergaul. Sebab skill ni kita takkan dapat dalam kelas pun. So apa yang saya nak bagi tahu adalah korang sendiri, korang kena kenal diri korang. Korang nak apa sebenarnya? Kalau korang betul-betul nak go on for kerja, of course lah korang kena ada satu skill yang ada, kena try capai that requirement lah. Memanglah dalam kerja tu dia tak spesifik lah, dia just cakap okay kami perlukan leadership apa semua bagian tu. Tapi yelah korang kena try to fulfill that requirement lah. So salah satu syarat requirement dengan pergi persatuan apa semua. Tapi apa pun that's up to you guys, apa yang korang nak jadi. So kalau yelah itu je nak cakap. Tak lama terlalu sangat. Sebab tak nak kata banyak pengalaman tu tak ada sangat. So itu je lah yang rasa saya dapat kongsi. Terima kasih. Terima kasih doktor dengan idea. Perkongsian yang sangat bermanfaat bagi pelajar yang belum bergraduasi, kerana ianya sedikit sebanyak
dapat menjadi petunjuk kepada para pelajar agar melibatkan diri mereka dalam bidang lain selain daripada pelajaran mereka. Hal ini kerana bidang pekerjaan pada masa kini amatlah terhad. Jadi, para pelajar seharusnya mempersiapkan diri dengan satu keunikan atau kelebihan yang dapat menjadi tarikan sewaktu memohon pekerjaan nanti. Kini tibalah masa kita untuk bukakan sesi soal jawab kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan atau mempunyai sebarang kemuskilan. Sebarang soalan boleh ditanya dekat link yang disediakan dekat komen tersebut. Kenapa kelebihan? Macam tadi nak cakap. Okey, soalan ni nak tanya dekat doktor dengan Encik Aidil. Apakah kelebihan kos matematik ni berbanding dengan kos sains komputer? Sebab kita fakulti kita campur dua-dua kan. Apa kelebihan ambil kos mat ni dengan kos sains komputer? Aspek apa yang nak dengar jawapan? Sebab ada banyak aspek. Kalau kita cakap pasal numerik atau matematik dia kos. Sekarang kita literasi, komputer literasi, pasal macam saya tak tahulah. Tapi kalau kalau kita cakap pasal numerik atau matematik dia mestilah kos mat. Sekarang kita literasi, komputer literasi, pasal macam saya tak tahulah. Tapi kalau macam bandingkan apple dengan orange, dua buah yang berbeza, sedap, dua-dua ada kelebihan. Tapi saya akan bagi jawapan kena anjok. Saya rasa macam most of undergraduate student menyaksikan undergraduate students, of course the motivation dalam lain untuk tolong mak bapak. Sebab kalau pergi mana-mana camp motivasi pun melibatkan student ni, kalau kita tanya kenapa kamu belajar, okay, motivasi adalah ibu bapa. Kita tak nafikan tu. So main things adalah untuk land job. So kelebihan kosmet banding sains komputer, saya takkan cakap kelebihan kosmet banding dengan sains komputer sebab saya melihat bersamaan antara kosmet dan sains komputer. Sebab kosmet takkan cukup untuk ledak computer skills. Kita tak cukup kuat. Saya takkan kata tak boleh langsung. Tak cukup kuat untuk land job kalau tak ada computer skills or programming skills. And also computer skills, kalau tak ada kemahiran logik yang diperolehi daripada matematik, juga susah nak land job. Macam mana kita nak buat programming? Jika dalam soalan exam, mungkin you mudah, you ada problem yang dah diberikan. Tapi kalau dalam dunia sebenar, you diberikan problem, you computer science student, you diberikan satu problem. Kalau you tak ada kemahiran logik, macam mana nak deduce? Okay? Daripada satu problem ni, this is the solution. Okay? Daripada satu problem ni, macam mana you nak iterate guna machine learning ataupun artificial intelligence untuk come to the best solutions. Okay? The best practical solution by the fitness macam tu. Tapi, yang tu kelemahan lah sains komputer. Kalau you tak kuat dalam maths. Dan maths pula, you ada kemahiran. You diberikan problem, you mampu solvekan problem tu. Tapi you tak cukup kuat kemahiran programming atau kemahiran komputer. Macam mana you nak utarakan benda tu? Sebab you mungkin boleh cakap, oh, based on my research, dia boleh dapat ni. Tapi, mulut you tak boleh bercakap dengan mesin. You perlukan satu language untuk bercakap dengan mesin. Dan language tu, strongly the foundation untuk computer science. Sebab tu, kalau secara peribadi, saya menggalakkan pelajar math ni untuk minor dalam sains komputer ataupun ambil kos komputer ni sebagai elective ataupun optional. Even tak ada grade pun. Sebab tu, untuk jawapan untuk soalan ni, saya katakan kos math dengan kos komputer, sains komputer ni tak ada nak kata apa. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Tetapi yang lebih tepat adalah saling melengkapi. So kalau you course math, I galakkan you untuk ambil minor sains komputer. You course sains komputer, saya galakkan untuk ambil course math. Tapi untuk land job, okay, to be honest,
Okay, at the meantime, at 2021 ni, bila saya cakap tadi pasal big data analytics, kemahiran jatuh lebih tepat kepada student sains komputer. Sebab student kita ada kemahiran big data, tapi tak ada kemahiran nak proses. Tapi student komputer memang diberikan secara langsung macam mana nak menguruskan big data. Memang mereka ada course untuk computational intelligence untuk menguruskan big data. Tu untuk 2021 lah. I don't know about the future. Idea nak tambah. Okay. Saya pun sekali kan soalan ni dia macam tak tahu apa tujuan soalan ni. Macam tak tahu apa, kenapa nak membandingkan. Sebab dua-dua saling melengkapi. Dan of course lah, Cosmet ni ada kelebihan dia. Sains komputer pun ada kelebihan masing-masing. Dan diorang memang betul-betul lah. Dia macam, kita tak boleh nak expect Math ni superior daripada sains komputer, dan sains komputer ni superior daripada Math. Kalau ikutkan, kalau school kita dulu, sebelum ni, kita sebenarnya sains komputer dengan Math ni bergabung. Nak menunjukkan sebenarnya kita ni, synergy between Math dan sains komputer ni sebenarnya sangat-sangat adil lah. Sebab komputer pun without Math, dia macam kursi lah. Dia macam kursi. Kalau Mac tu dua kaki, komputer dia tu dua kaki. Kalau tak ada salah satu, kursi tu tak boleh nak ni lah. Itu je lah. Saya pun macam Dr. Aswad banyak terangkan tadi lah. Cuma nak cakapnya, dia lebih baik kalau kita try ambil dua-dua skill tu sebenarnya. Kenapa kita nak pilih satu sedangkan kita boleh pilih dua-dua sebenarnya? Yes, of course kita major in Math. Tapi sebenarnya, bagi saya, belajar matematik ni, bila kita dah ada basic Math, kita boleh go through kepada programming. Sebab asas programming pun daripada matematik sebenarnya. Matematik sebenarnya adalah core pada sains komputer. Ni pendapat saya lah. So, bagi saya, kenapa nak pilih satu sedangkan kita boleh je belajar skill daripada sains komputer. So, why not go forward lah. Macam try belajar programming lain. Contoh macam kalau statistik, mungkin kita boleh belajar programming. Kalau ada lain try, kita belajar Python ke Java ke. Sekarang kita dekat luar sana banyak kursus-kursus yang free, ada yang boleh belajar kat YouTube pun. So why not belajar? Sebab bila kita as a Math student, kita sebenarnya dah ada foundation sebenarnya. Sedikit sebanyak foundation untuk belajar sains komputer punya programming. So yelah, why not? Lagi-lagi yang mana yang betul-betul nak minta jadi data analyst ke apa, this is a good chance lah. Itu je lah kot. Okay, saya rasa tadi soalan tadi tu doktor dengan Aidil dah jawab dah soalan yang tadi tu. Okay, kita balik pada soalan yang kedua. Okay, sebelum kita buat keputusan untuk ke arah matematik, apakah kos pilihan kedua dan mengapa akhirnya memilih matematik berbanding kos tersebut? Soalan ni Minat kedua lah, bukan kos kedua. Kalau kos UPU tu 1, 2, 3 sampai 5 kot semua Math. Kalau saya jawab dulu ya Tuan. Kalau saya dulu pilihan saya macam Dr. Aswad. Saya ikutkan dulu saya confuse lah sama ada saya nak ambil engineering ataupun matematik. Engineering pun of course lah, juga saya akan belajar Math. Tapi Math yang digunakan tu more pada applied Math lah. Sebab degree saya ambil pure Math, tapi PhD lah pergi kat applied Math. So, kenapa sebab nak pilih tu? Sebab actually pure Math, bila you guys belajar pure Math, you guys akan boleh cara lagi senang untuk jump pada applied Math sebenarnya. Sebab pure Math ni tak ada nak kata dia superior, tapi dia orang adalah core untuk applied science ni bergerak. Kalau tak ada pure mathematics, applied matematik ni tak boleh gerak. Sebab applied matematik ni dia gunakan konsep daripada pure matematik. Contoh saya ambil coding theory lah. Sebenarnya coding theory banyak menggunakan aspek pada linear algebra untuk buat coding, untuk encryption dengan decryption of data. Sebab dia orang ada algoritma dan sebagainya. Tapi macam saya cakap lah, kenapa pilih matematik tu? Sebab minat lah, itu je. Tak adalah apa-apa macam sebab-sebab yang orang panggil memang klise lah. Dia nak buat apa-apa pun, of course lah kita kena minat something lah.
Dah bukannya saya buat mat ni sebab mak ayah suruh ataupun apa tu je pilihan yang ada, tak lah. Itu je lah kot. Ni soalan macam peribadi sangat. Okay. Kalau saya pula, dia cakap course pilihan kedua, kalau dalam UPU tu ada 2 subjek lah yang saya pilih. Satu adalah fizik, satu adalah matematik, and second adalah fizik. Tapi saya rasa fizik tu mungkin yang keempat atau kelima kot. The first 3 tu maths, and memang choose maths USM lah as the first one. Tapi bila bercakap minat ni, kenapa akhirnya mungkin sebab saya merasakan dia membuat pilihan tentang matematik banding course tersebut. Kalau based on UPU tu, pemilihan saya adalah berdasarkan kemampuan saya di peringkat SPM. Okay, macam Aidil mungkin dia minat engineering, tapi saya I was given a chance, okay, using my trial untuk enter Universiti Teknologi Petronas. Saya gunakan percubaan untuk jadi penas, so saya ada experience a little bit dengan engineering ni, tapi dia tak suit dengan saya punya style of thinking. Okay, ikut saya tak selesa dengan engineering bila kena 2 weeks offshore, 2 weeks onshore. Saya tak nak, saya macam anytime lah, macam family guy sikit. Okay. And then masa di universiti ni ada 2 perkara yang saya minat. Pertama adalah matematik. Okay, apart from sukan organisasi tu lah. Part knowledge ni, satu saya minat matematik, kedua adalah saya minat sastra. Okay, sangat 2 bidang sangat beza. Dan pernah terdetik jugalah di tahun pertama tu, masa tak ada minat lagi matematik ni sebagai kerja je kan, saya cakap tadi, saya pernah terdetik nak tukar kepada sastra, tapi saya kekalkan di sini. And suddenly in the third year, saya dapat inspiration daripada Dr. Lee dan beberapa pensyarah lain macam Dr. Ang dan sebagainya. So kenapa saya tinggalkan sastra ni, formal education pasal sastra ni, sebab saya melihat sebenarnya sastra ni tidak memerlukan formal education pun. Saya boleh mendapatkan kelebihan atau ilmu-ilmu sastra ni melalui pembacaan. Dan pada hari ini saya tak menggunakan saya punya jenis mindset yang saya ada tu, yang saya kata boleh belajar sendiri tu, hanya untuk sastra dan matematik. Sampai ke hari ni, walaupun saya duduk dalam pure maths, bidang saya tak adalah totally pure. Actually quite a bridge, jambatan antara pure dan applied. Tapi pada masa yang sama, sebabkan saya melakukan kolaborasi dengan pensyarah-pensyarah lain. Contohnya saya ada kolaborasi dengan pensyarah daripada universiti lain pasal politik, pasal Facebook dan sebagainya. Saya cuba explore different topics ni. So, walaupun saya memilih matematik, tetapi pergerakan ataupun penglihatan saya punya vision meluas. Walaupun saya duduk dalam pure, still buat operational research. Saya also buat differential equations. Saya juga buat pasal case study pasal harmonic index, pasal racism in Malaysia, pasal education untuk B40 dan sebagainya. So, saya tak rasakan benda ni menjadi masalah. Walaupun saya memilih matematik, tapi course lain saya tak tinggalkan macam tu saja. Saya tetap belajar. Tapi macam mengapa akhirnya memilih matematik banding course tersebut, saya tak tahu. Mungkin sebab, kalau to be honest, mungkin sebab saya dah ramai kawan-kawan dalam matematik. Waktu tu lah, first year, second year, saya dah ramai kawan-kawan dalam matematik. Okay. And of course, daripada UPU tu, kenapa saya pilih matematik? Sebab ikut kawan jugalah, yang sekarang ni sudah menjadi isteri saya. Okay. Dan di tahun-tahun pertama dan kedua tu, sebab saya ada kawan-kawan, saya dah selesa dengan matematik, dan saya juga selesa dengan pensyarah-pensyarah. Dan rezeki saya di tahun ketiga, saya ubah mindset saya daripada untuk mendapat pekerjaan kepada untuk passion, untuk tugas mengaplikasikan matematik ni untuk kemaslahatan ataupun kebaikan umat manusia secara umum. Okay, sebab tu lah saya jatuh ke matematik mindset. Okay. Okay, terima kasih Doktor dengan idea. Kita beralih pula kepada soalan seterusnya. Nampaknya ada 3 soalan kat sini. Jawab 3 minit. Dua orang kena jawab. Okay, soalan seterusnya. Sekejap sebab slide tak bergerak. Mesti nak bacakan boleh? Bacakan tak apa. Saya pun tak boleh baca sebab slide saya pun tak bergerak.
Tapi ada 13 soalan dekat sini. Oh. Nanti kita pilih, okey. Soalan seterusnya, apakah pendapat doktor ataupun Encik Aidil tentang kerelevanan kursus-kursus yang bermejakan matematik? Ada yang beranggapan bahawa kursus ini tiada masa depan kerana tiada peluang pekerjaan yang tetap. Sebab dulu kan. Saya tengok soalan-soalan lain ada banyak yang tertumpu direct kat saya. Dah dia dulu. Okay, sampai saya jawab dulu lah. Tentang kerelevanan. Nak kata, ni bukanlah kita nak backup matematik atau apa-apa semua. Kita tahu kalau cuba bayangkan dunia tanpa matematik. Of course kita takkan ada telefon, kita takkan ada laptop, apa ni data apa semua, internet. Kemungkinan kita tak ada semua tu. So saya tak faham. Sebenarnya saya tak faham apa maksud kerelevanan kursus tu. Maksudnya adakah dengan beranggapan kalau kita ada kursus ni confirm kita dapat kerja ke macam mana? Saya tak apa-apa nak faham lah. So nak kata saya cuba tak jawab. So nak kata kerelevanan kursus-kursus kita ni, kursus-kursus yang ada di Schoolmate, saya tak boleh nak bagi jawapan sebab saya bukannya yang buat silibus. So, saya tak tahu lah. So cuma dengan belajar kursus tersebut, saya rasa ada, of course, kursus-kursus matematik ni sebenarnya relevan sangat-sangat. Cuma macam saya cakap, apa yang kita nak jadilah kan. Sebenarnya daripada kursus-kursus contoh pada Mat 100, sebenarnya bila kita belajar Mat 100 foundation matematik, dia sebenarnya berbuka mata kita bahawa matematik ni bukan sahaja nombor. Bila kita tengok kita belajar foundation matematik ni di more, dia berbuka kita kepada sebenarnya nak kira logik lah, apa macam mana nak dealing with logik, nak dealing dengan reasoning, induction apa semua, set teori lah apa kan. Sebab daripada foundation matematik tu lah kita dapat, bila kita baca proving kita akan faham. Bila kita tengok simbol, kita faham ni maksud ni apa semua. Dan daripada foundation matematik ni lah mathematician start tulis proving diorang. Daripada proving diorang ni lah diorang dapat apply pula pada dalam real life punya real life punya problem. Macam mana nak solve real life problem. So nak kata kursus ni secara spesifik lah, mungkin lah tak tahu lah, mungkin ada yang tanya soalan ni, mungkin nak kata kursus ni sebenarnya boleh buang kot bagi lain tu, saya tak tahu lah. Saya tak berani cakap macam tu. Tapi nak kata semua kursus mat tak relevan, sangatlah tak wajar bagi saya. Sebab ada kursus yang memang dia tak adalah membantu kita secara direct, tapi skill yang kita dapat daripada kursus tersebut sebenarnya membantu dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedar. Itu je lah pendapat daripada saya. Jadi jawab pendek, banyak soalan. Tak tahulah, Aidil dah cakap secara generalnya kerelevanan kursus ni memang ada lah dalam kehidupan seharian. Cuma saya melihat soalan yang kedua tu lah, bukan pendapat yang kedua tu lah, ada yang beranggapan bahawa kursus tiada masa depan kerana tiada peluang pekerjaan yang tetap. Saya takkan nafikan satu batin. Saya at a certain level saya bersetuju dengan point ni. Sebab apa? Bila orang tua-tua tanya kita, kerja apa dengan mat ni? Cikgu, syarah. Cikgu, syarah. Cikgu, syarah. Dua tu kan. Tapi kita tak nampak ni. Tapi betul, saya tak nafikan bila kita belajar sampai contoh level 4 atas kan. Kita belajar sampai satu tahap yang tinggi. Sebenarnya itu berfokus pada jenis-jenis kerja yang kita nak buat. Contoh macam you belajar fluid mechanic. So kalau you ada intention nak kerja dengan something yang related dengan fluid dan sebagainya, you go for fluid mechanic. Okay? Tapi kalau you minat untuk go deeper in pure math, you can ambil lah functional analysis, complex analysis dan sebagainya. That's why you tak boleh pukul rata lah semua. Kalau macam you kata kerelevanan khusus-khusus yang bermejakan matematik, di pikat tahun 4, pikat 4 tahun 4, you ada pilihan. Tahun 3 you ada pilihan. Macam Aidil kata tadi, you depend pada your direction, apa you nak buat lepas ni. Kalau you rasa you nak go towards something yang you boleh guna applied maths, then you ambil kursus-kursus atas yang berteraskan applied maths lah, macam fluid mechanics ataupun macam mungkin you nak sambung CAGD macam Aidil, you ambil geometry. It depends to you lah. Tapi at the certain point yang saya bersetuju, certain kursus macam reanalysis ni, kalau you tengok peluang kerjaan, jenis peluang kerjaan yang ada kat Malaysia ni, susah lah you nak relate. Tapi that's why lah bila kita bercakap pasal math ni, banyak syarikat-syarikat ni dia akan tengok apart from your academic
dia akan tengok you punya persatuan dan sebagainya. Sebab yang tu yang akan menilai whether you really get the leadership problem solving daripada maths ni, and then you dah try apply dekat somewhere else. Tapi si direct ni memang at a certain level saya setujulah, tak nampak direct relationship between these major courses. Okay, I mean 300 and 400 level lah. Kalau 100, 200 certainly lah you calculus algebra tu semua ada kegunaan direct lah. Tapi kat level 300, 400 ni, if you choose strongly, maybe you takkan pernah dapat lihat keperluan you punya course tu untuk you punya peluang kerjaan. So choose wisely lah pasal 300 and 400 tu, depending on your direction after that. Okay, next question. Okay, Alan, apakah nasihat yang akan disampaikan kepada pelajar sains matematik untuk tidak cepat berputus asa? Sebab kosmet ni berat kan? So, apa nasihat doktor dengan idea kepada kami semua pelajar student? Tengok balik. Okay. Pelajar sains matematik itu tidak cepat putus asa. So, pada saya adalah untuk melihat baliklah kat mana punca cepat putus asa tu. Selalunya, berdasarkan pengalaman, punca cepat putus asa ni adalah bila grade tak baik lah. Itu bila grade baik, jadi macam mana pun tak putus asa. Tapi bila grade tak okey ni, yang tu punca nak putus asa. Saya di peringkat kalkulus, saya macam ada banyak sangat dia punya distraction kan. Saya start wakil USM dalam bola sepak, libat dengan politik dan sebagainya. So those are the points yang saya rasa macam saya dah tak pegang kuat dengan matematik waktu tu, first year, second sem tu. Tapi bila saya nak catch up balik matematik, untuk mengelakkan rasa putus asa tu adalah saya belajar balik daripada awal. Sebab tu bila dalam kelas saya selalu pesan kat student, you mungkin tak boleh hafal semua formula lagi untuk exam. Tapi apa yang you perlu buat adalah you faham setiap benda yang kita belajar ni. Sebab kalau you tak faham kat depan ni, kita akan faham kat belakang. Okay, dia macam flow lah. Kalau you tak faham calculus 101, kita akan faham 201. Macam tu lah. Kalau you tak nak putus asa, you jangan tertinggal train. Okay, you kena jump to the same bandwagon. Okay, and you try to catch up lah. So you kena dari awal masa masuk daripada dalam school tu, okay, you ada sibuk society ke apa ke, you kena pastikan you faham setiap topik tu. Bila saya kata faham ni, bukan hafal tau, bukan hafal semua formula kena tepat. Tak apa, jawab tutorial kena 100% jawab berjaya jawab dengan betul semuanya, tak. Tapi at least you kena faham semua benda tu. You kena faham, kalau soalan tutorial tu you tak mampu jawab, you tanya untuk dapat dengan your tutor atau your lecturer untuk dapatkan kefahaman. Sebab saya rasa untuk menjawab soalan ni, you kena detect balik lah kenapa you berputus asa in the first place. Kalau you putus asa sebab grade, then kenapa grade? Kenapa you kan tengok balik you punya syllabus? Oh, sebab aku tak score dekat chapter 4 contohnya. Sebab apa you tak score chapter 4? Sebab your chapter 3 is weak. Sebab apa your chapter 3 is weak? Because chapter 2 is very weak. Then you kena recover lah daripada bawah. Chapter 2 kena improve, chapter 3 kena improve, chapter 4 improve. Tapi in general, cari punca kenapa putus asa tu. Sebab kan susah? Sebab dulu tak betul ya. Macam tu lah. Cari punca, ya. Okay. Pandangan saya lah, apa saya nak bagi apa ni supaya jangan putus asa ni. Sebenarnya lumrah lah sebagai manusia, kita akan rasa putus asa tu sebenarnya normal. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak putus asa serik je. Tak nak kita kena bangkit. So saya setuju dengan Dr. Azbat. Apa-apa kita kena cari punca kenapa kita putus asa. Macam biasalah. Biasanya kita putus asa ni sebab nak apa ni, tak lain tak bukan memang grade rendah lah. Sebab kita dah usaha habis baik dah. Memang saya pun pernah usaha sampai baik, tapi dah dapat grade pun tak expect yang apa kita dapat lah. Of course lah kita kena bersyukur. Tapi macam rasa macam kali kita fikir balik, aku boleh buat lebih baik lagi. Sebenarnya tak salah apa ni, berasa putus asa tu benda yang biasa. Tapi tak nak apa yang saya nak bagi nasihat, tolonglah bangkit balik. Cari motivasi kan. Contohnya motivasi ni ada banyak cara yang korang boleh lakukan, dan setiap orang ada cara
cara masing-masing untuk dapat motivasi. Ada orang mungkin cakap nama ayah ke, dia orang mengadu kepada mak ayah. So dapat balik encouragement daripada mak ayah, dia orang rasa okey, boleh bangun balik untuk bangkit pada next time. Ada orang mungkin dia pergi relax dulu, tenang, pergi pantai ke apa, relax tenang, and then dia dah dapat recover balik. So yang penting adalah untuk recover balik masa kita jatuh. Kalau korang jatuh sekali, bangkit untuk kali kedua, jatuh 10 kali, bangkit untuk kali 11. Dan begitulah seterusnya. Bangkit, even untuk korang jatuh untuk ke-100 kali pun, bangkit untuk ke-101. So, apa yang saya cakap, apa yang saya nak nasihatkan, cari balik motivation korang. Kenapa? Ya, of course, bukan senang. Tapi itulah cabaran dan dugaan ni lah untuk kita lagi-lagi dalam dalam menuntut ilmu. Itulah. Okay, terima kasih. Empat soalan. Doktor dengan Cik Aidil, saya nak tanya, patutnya sesi kita dah nak tamat, tapi Doktor dengan Aidil nak jawab lagi berapa soalan? Nak teruskan lagi berapa soalan? Saya free je. Okey, tak ada salah pun. Tapi macam soalan ni saya rasa dah jawab tadi. Dia macam dalam forum tadi lah. Okey, soalan seterusnya. Tak ada relationship. Bolehkah cadangkan tempat yang bagus untuk melakukan internship? Spoke of reality. Dia cakap dulu lah, spoke of reality. Okay. Dalam keadaan COVID-19 ni, 2021 ni, you tak ada banyak pilihan pun nak buat internship kat mana. Sebagai contoh, saya katakan macam kita tak wajibkan internship. Setengah universiti yang wajibkan internship, sekarang ada mula approach lecturer di universiti sebab industri kan dah ramai tak pakai face to face, dia tak pakai orang baru. So in reality tahun ni lah, saya harapkan di tahun-tahun depan bila you guys yang mungkin sekarang second year, third year, suasana akan makin baik. Tapi untuk sekarang ni memang you tak ada banyak pilihan lah. First you can go to industry lah. So industri ni ada banyak lah. You go to kilang-kilang. Okay. Jadi kuli-kuli dulu, tukang buat air semua, tapi you learn the process, you learn how to adapt to situation. Sometimes you learn about calculus, you learn about basic statistics whatsoever. You don't really see the direct application, kan? Bila you belajar statistik, you tak nampak pun direct application. You duk jumpa null hypothesis, alternative hypothesis apa semua. Tapi bila once you go to work, you have a set of data, real data, then you can use your skills from your statistics, for example, untuk make deduction. Very similar dengan apa yang you belajar dalam kelas. Tapi dalam kelas you ada macam set of data, mungkin 100-200 data yang paling besar. Tapi bila in real life, you akan diberi oleh your seniors, okay, data yang beribu-ribu. So, in this case, first place yang you can go adalah to kilang-kilang lah, company-company macam Capina ni, kita ada beribu company kan. Western Digital, kita ada apa lagi, Siltera, kita ada Bosch, Bibron. Okay, first you can go situ. Tapi kalau you tak berjaya juga untuk land internship tu, you can approach our lecturers ataupun you can approach other university punya lecturer. Ini saya cuba be realistic lah. Mungkin saya ada tempat yang bagus, tapi in this COVID situation susah lah nak land. Very limited. You can give a try, no problem. Rasanya tuan-tuan sebab lagi ni lah, dah banyak menjawab lah, saya tak bagi komen sangat lah. Ini saya juga kan. Okay. Yang ni soalan ni tuan-tuan sebab dia jawab, saya tak jawab. Okay, soalan seterusnya. Is Malaysia supportive of research in mathematics? How difficult is it to get a research grant? Jawab. Ni betul-betul soalan tuju. Tuju kat saya ni sebab grant kan. Okay. To be honest, walaupun hanya 3 tahun kerja dengan USM, saya dah ada 3 grant. Saya nak menunjukkan bahawa Malaysia dalam proses menuju ke taraf negara maju, so dia sangat supportive dalam research. Cuma kebelakangan ni, okay, research banyak tertumpu kepada applied mathematics lah. Pure mathematics ada, tapi government akan suruh untuk relate juga. Contoh macam saya buat teori set kabur, walaupun saya cuba membangunkan teori-teori baru,
Tapi saya kena dalam proposal grant tu, dalam proposal apa tu, tak apalah proposal tu kan, dalam proposal grant tu saya kena nyatakan di mana kemungkinan kajian daripada pure mathematics ni boleh digunakan dalam industri ataupun dalam komuniti di masa akan datang. Saya nak beritahukan secara umumnya, ya, Malaysia sangat supportive dalam research. USM sendiri pun sangat supportive dalam research. Yang tu one part in the term of grant. Sebab kita ada ni, how difficult is it to get a research grant. Of course, it's not easy. You need to have the skills. Saya pun attend berpuluh-puluh bengkel untuk faham macam mana cara menulis grant ni. Kita ada expert kita sendiri kat sekolah matematik. Okay, in part of grant, it is quite difficult but it's not impossible. Memang mudah. Kita punya kat school pun 50% of the lecturer ada grant. Okay, is Malaysia supportive of research in mathematics? So, kalau you guys dalam pure mathematics, you don't really use money lah to perform your research. Tapi you guna duit tu untuk publish paper lah. Sebab sometimes you nak publish paper, you kena bayar up to 5,000, ada sampai belas ribu dan sebagainya. Tapi that one, you have to work lah. Macam universiti ni, walaupun you susah nak dapat grant kat luar, grant KPM, tapi USM ni, dia ada dia punya grant dalaman yang kita panggil. Grant dalaman daripada USM ni memang dibagi untuk push kita punya ni. And another thing, kita tak boleh rely kepada national grant saja. Sebenarnya kita ada Euro punya grant, kita ada punya British punya grant yang mana kita akan buat collaboration dengan researcher daripada luar. Tu sudut lagi positif ni, saya rasa benda yang paling penting adalah surrounding. Dan saya rasa USM, sebab saya tak pernah duduk, saya pernah duduk kat tempat lain, saya pernah UNIMAP sebagai PhD student, tulis, and then UUM sebagai postdoc, and then USM sebagai lecturer. Saya rasa macam surrounding research tu, orang-orang yang di sisi saya yang saya berkesempatan lah, saya tak pernah jumpa kita ada masalah isu-isu dalam maths, dalam research. Tapi orang yang keliling saya ni sangat supportive. Okay, of course bukan pasal duit, tapi if you ask them pasal new knowledge, so minta tolong ajak, so minta share book, memang sangat supportive. So I don't think research ni it's up to you. Kalau you rasa you yang normally your attitude yang akan tahan diri you daripada move on to a better level. Okay, so I think I've answered these two into perspective lah. Satu daripada surrounding, satu daripada grant. Tak senang, tapi tak mustahil. Taklah sesusah yang disangkakan. Just have to acquire certain skills lah untuk write the grants, and of course the surrounding based on my experience is very supportive. Okay. Okay, terima kasih. Seterusnya, kalau nak jadi lecturer selepas grad, apakah perkara yang perlu dilakukan? Sambung Master in Education ataupun proceed kepada PhD? Yang mana lagi baik? Saya tak ada Master in Education. Okay, cuma saya ada leadership punya experience lah dalam society dan juga dalam masa co-curriculum punya activities. So kalau nak jadi lecturer lepas grad, apa yang perlu dilakukan? Kalau you focus on IPTA, you kena sambung sampai PhD lah. Normally even UiTM sekarang pun dah opt for PhD punya applicants. Tapi kalau you macam nak college university, banyak yang still ambil master level. And no, you don't really need master in education. Master in maths, PhD in maths. But along the way, kena acquire lah some skills yang related to education. Macam you kena understand pasal andragogy. Okay, kalau pedagogi untuk student sekolah, you ada andragogy untuk faham student dekat university. So no, it's not compulsory to sambung master in education. Master in maths or PhD in maths directly. Macam ideal direct PhD. Macam saya dulu pun saya sempat sambung master sikit sebelum convert pada PhD direct. And then saya rasa tak ada masalah lah. Student PhD maths pun macam alumni lain macam Dr. Lutfi, Dr. Yusalifi. Saya tengok tak ada pun yang ada master in education. Tapi mostly adalah direct kepada PhD maths lah. So yes, I think I already answered lah this one. Soalan seterusnya. Yang gampang. Betul. Idea rehat. Okay, idea juga. Pasal matematik ni banyak cabang.
Boleh huraikan sedikit? Banyak cabang. Macam soalan ni macam sangat aku masuk cabang tu. Tak adalah. Kalau kita nak faham sebenarnya tak faham kos matematik banyak cabang. Maksudnya disiplin ke apa? Disiplin ni maksudnya kita ada differential geometri, kita ada geometri, kita ada topologi. Kalau itu yang dimasukkan, memang matematik ni memang banyak sangat disiplin. Memang banyak sangat area of business memang banyak. Cuma secara umumnya kita boleh bagikan kepada pure dengan matematik lah. Dan pure ni pun ada punya pecahan lagi. Kita ada algebra, kita ada algebra, kita ada model algebra lagi. Saya pun tak banyak sangat, tapi memang banyak sangat. Cuma macam saya CAGD, Computer Aided User Design, dia pada applied mathematics dan kebanyakannya di bawah differential geometry lah. Nak tengok, kalau ikutkan memang matematik ni dia banyak sangat cabang. Kita ada calculus dan bawah banyak cabang-cabang differential equation. Banyak lah. So saya pun tak boleh tegang sangat sebab saya pun PhD pun baru pun tak sampai tahun. So for me banyak lagi yang discover dalam matematik ni. Yes, memang banyak sangat cabang-cabang. Kalau kita nak belajar semua pun memang takkan dah. Takkan habis lah. Itu je lah. Saya boleh hurai. Jawapan dia senang je, banyak sangat banyak. Even dalam kita punya school maths ni pun, even dalam pure maths ni pun kita ada banyak. Kita ada algebra, kita ada analisis, kita ada graph teori, kita ada topologi. Saya pula buat fuzzy set teori. Kita ada kriptologi ataupun number teori. Nampak tak banyaknya. Tapi terletaklah pada kita untuk melihat semua ni sebagai cabang. Fractal analysis, kita ada analysis sistem, kita ada KSM, salah satu cabang juga. Ataupun kita nak melihat ni sebagai satu benda yang sebenarnya bersatu. Sebagai contoh, saya buat fuzzy set teori dalam pure. Tapi cabang-cabang lain yang banyak juga yang saya kena dalami, macam operational research, linear programming. Saya kena tahu sedikit sebanyak differential equations. So you can focus on one thing, tapi you kena tahu jugalah pasal-pasal yang lain. Sebagai contoh Dr. Lee, walaupun dia pakar analisis, tapi dia juga tahu pasal stokastik dan sebagainya. Dia pun juga ada student yang buat CAGD lepas dia. Okay? Tapi jawapan direct untuk soalan ni adalah memang sangat banyak lah. Tapi it depend on your focus lah. Kalau you tengok dalam pembentangan Datuk Rosihan tempoh hari, dalam setahun tu publication, penerbitan paper ni lebih daripada 100,000. Okay? Dan school kita adalah 1 lebih je. You boleh bayangkan tak, school kita yang ada banyak cabang ni pun hanya menerbitkan 1 lebih. You bayangkan 100,000 paper tu berapa banyak cabang yang ada. Tapi you don't have to go to every single cabang lah. You tengok cabang, you ada buku pasal mathematics, you baca macam sejarah pasal mathematics, macam tajuk buku Man of Mathematics. So you tahu macam historical figures dalam mathematics ni. So you kenal ni, maybe you ada interest towards this. Atau maybe you suka satu benda, contoh you suka pasal connection yang ada. Terus maybe they have their own opinion. Bidang apa yang sesuai dan bidang apa yang akan boom, okay? Yang akan explode in the future. Sedikit sebanyak lah nak uraikan, panjang memang tak akan habis lah pasal cabang-cabang. Okay, soalan yang seterusnya. Ada seorang doktor dulu pernah nasihatkan kami. Kita punya keputusan tidaklah sepenting kelakuan kita seperti leadership. Apa pandangan doktor? Bidang pekerjaan apa yang mementingkan leadership dan result? Susahnya. You jadi ni lah, pegawai takbir diplomatik PTD. Yes. Bagi contoh lah kan, you boleh bayangkan lah jenis-jenis kerja yang lebih kurang dengan PTD ni. So PTD ni of course lah. Tapi saya takkan cakap yang result ni tinggalkan terus. Tapi mungkin dia ada cut off dia. Mungkin kalau you nak apply kerja ni,
dia akan tengok leadership, dia akan compare leadership, tapi mesti ada pointer at least 3 and above, GPA 3 dan above. Kan? Kena macam tu lah. Tapi macam leadership ni, contoh macam PTD tu lah, dia nak tengok you punya experience sebelum ni dan sebagainya. Tu lah contoh-contoh kerja lah. Bagi contohnya PTD, ataupun you ada degree, you sebenarnya boleh apply kerja bomba. You boleh apply kerja polis, terus dapat pangkat inspektor. You asal dalam bidang tu, result dia lebih mementingkan leadership atau tidak? You boleh jawab sendiri ya. Kalau you apply kerja, dia akan tengok you ada degree tak. You ada degree, you pangkat tinggi tu jadi askar pun boleh. Cuma you kena undergo training lah to increase your leadership as well lah. So you boleh nampak kan dia punya gambaran bidang pekerjaan apa yang mementingkan leadership daripada result. Tapi tak adalah kata result tak penting langsung. Dia ada cut off point. Kalau you dapat pointer 1.8, tak pernah ambil you kerja kan. You kena sama ada you improve yourself by taking CJ ataupun you create your own jobs lah. Okey, terima kasih doktor. Di soalan yang terakhir saya rasa. What will you tell and advise to yourself during back then? Like enjoy the time with your friends or other than that? Bila tu back then? Itu mungkin masa degree kot atau masa belajar dulu lah. Saya doktor dengan idea boleh bagi pandangan untuk soalan terakhir ni. Jangan bagi pandangan doktor asyik jawab lagi dah je. Okay. Dia nak suruh pengurusi majlis tu, dia bagi pandangan dia pasal pre-university. Apa yang dia nak enjoy back then? Advice. Okay dah, untuk kalau saya kalau dapatlah untuk bagi nasihat pada saya masa degree dulu, mungkin enjoy lagi lah dengan kawan-kawan. Yelah, sebenarnya kalau cerita pengalaman saya ni mungkin tak adalah sedih sebab masa last sem, biasanya last sem ni of course lah kita nak relax, nak tenang-tenang, nak enjoy dengan member-member sebab time tu pun subjek yang ambil tu pun sikit, tak banyak pun. Ada dalam mungkin bawah pada 15 unit lah. Jarang lah orang ambil sampai 20 ke 18 ke 20 unit. So memang time tu kita nak relax. Tapi dengan ada COVID-19, dia macam agak kacau lah sikit kan. Dan kami tak ada macam best saya tak ada pun dinner apa semua. So tak dapat rasa dah semua tu. So apa yang saya nak bagi nasihat ni, of course lah, apa yang kita buat, pastikan korang jangan nyesal. Itu je. Apa keputusan yang korang buat, kalau betul korang nak ambil mat, pastikan korang jangan satu hari nanti korang terfikir balik, aku menyesal. Kalau boleh buat satu keputusan tu, jangan menyesal. And then of course lah, enjoy with your friends. Kalau ada member ajak lepak ke apa, pergilah, tak salah pun. Tapi jangan over, jangan lampau sangat lah kan. Sampai abaikan pelajaran yang of course lah. Balance, itu yang penting lah. So nasihat dia, of course lah. Kalau boleh nak cakap dulu, kalau boleh nak cakap dengan diri, kurangkan sikit satu enjoykan diri lebih. Sebab yelah, dulu saya degree sibuk benda lain. Tapi that's my choice and I don't regret it. Sebab saya dapat something yang, saya dapat pengalaman jadi MPP pun best. Sebab of course lah, dapat kena VC berkenaan kita je. Tak adalah. Tapi pengalaman tu manis lah. So at least try to create some memories with you guys lah. Dalam masa degree, dalam tak kisah lah, tak degree ke, saya korang ambil masa ke apa pun, cuba appreciate apa yang korang ada sekarang. Itu je. Sebab macam saya kan, bila korang dah start buat postgrad, dia suasana dah sangat lain daripada buat degree kan. Sebab korang bila masa postgrad ni korang dengan supervisor korang je. Tak pun dengan student bawah supervisor korang. Itu je dunia korang. Tak ada, dia tak ada lah. Bukan macam degree kita bergaul dengan orang sana, bergaul dengan sini. Kalau kita ambil minor yang, contoh kita ambil minor menjadi Islam, ini dapat jumpa dengan kos-kos lain. So kalau masuk okey, dapat lagi jumpa dengan orang kos lain, dapat lagi berhubung apa semua. So try to enjoy yourself lah dalam degree life. Itu je lah. Okay, kalau doktor pula macam mana? Ada lagi satu soalan. So, doktor nak jawab soalan tadi kan, nak jawab soalan yang seterusnya. Ada yang nak kongsikan dekat kami semua
tentang soalan tadi yang sebelum ni. Ataupun nak jawab soalan sekarang. Okay, saya jawab soalan tadi sikit. Nanti saya jump ke this question. Okay. Okay, kalau soalan tadi tu advice to my younger self lah. Lepas tu kita bagi contoh kan, like enjoy more dengan kawan-kawan kan. Saya rasa saya okay je pasal tu sebab saya rasa saya punya sangat lebih-lebih enjoy waktu degree. Dan sampai sekarang pun saya masih enjoy. Especially bila my best friend is my wife lah. Tiba waktu degree pun. And then my advice to my younger self is actually korang kan tengok game korang kan tengok movie lah. Sebab saya rasa saya terlampau sangat. Sampai waktu degree tu memang saya punya sleep hours tu memang sangat kurang lah. Saya banyak main game. Of course, saya main game, contoh macam main FIFA, take turns lah. Mula main and then siapa yang giliran siapa main ni dia main. Dan kalau bukan giliran saya kena study. Thank God lah saya ada kawan-kawan yang macam tu. Dan saya rasa banyak benda lagi yang boleh dipelajari lah. Masa lah, pengurusan masa waktu muda ni memang sangat sukar lah. Even you guys yang masa undergraduate sekarang ni, kalau boleh tu cuba manage time dengan baik lah. Sebab saya rasa macam tu lah antara saya punya kelemahan waktu degree, even waktu master, even waktu PhD, even sekarang pun time management agak kurang baik lah. You need to get that skills lah. Yang tu, soalan tu. Okay, so which mathematician is your inspiration? Okay, so kalau in generalnya saya minat lah. Saya tak kata really inspiration lah. Tapi in general saya minat Isaac Newton lah. Sebab Isaac Newton ni bukanlah semua pasal maths kan. Kita tahu lah dia one of the two yang invent calculus daripada Leibniz. Tapi saya suka bila dia mengaitkan perjalanan yang mencari Tuhan tu dengan kalkulus. Macam mana dia menguraikan prinsip infinitesimal tu. Yang macam kita approaching zero, very very close to zero tapi tak capai zero. Macam mana dia mengaitkan tu dengan proses ketakkerjaan Tuhan. Kita boleh menuju Tuhan tapi kita tak akan pernah sampai ke titik Tuhan. Itulah konsep yang sebenarnya mendorong Isaac Newton ni untuk propose konsep of limit, konsep of fluxion in the first place, tangent dan sebagainya. Dan macam mana Newton ni ada satu sisi yang kita tak kenal dia. Kita tahu Newton ni pasal orang yang invent calculus, tapi kita tak tahu dia juga ada seorang yang mistik lah, mistik. Okay, salah satu research yang dia buat adalah macam mana nak menukarkan tak silap saya besi kot kepada emas. Dan proses-proses tu melibatkan mistik jugalah. Dan benda tu tak didendangkan dengan baik lah sebab masa pada zaman dia tu benda tu macam agak-agak tahyul lah sikit kan. Dan memang government akan bash lah kalau dia buat benda tu. So in general Isaac Newton okay. Tapi practical saya rasa macam orang dalam bidang saya sendirilah, Lotfi Zada. Okay. Yang inspired macam mana kita nak define human thinking, okay, human perception dalam bentuk matematik. Kita ada perkataan macam sangat baik, kurang baik, sederhana baik. Okay. Lotfi Zada ni dia menterjemahkan perkataan-perkataan ni dalam bentuk matematik ataupun